peperiksaan tersebut. Ya. Baik, next yang seterusnya. Ada yang tanya, Ustaz, habis tu kalau jadual ni kami tak dapat macam mana? Baik, kalau tak dapat lagi, korang boleh search sendiri, Google sendiri dekat dalam laman web JAKIM atau Symphony. Dekat situ memang akan ada jadual peperiksaan. Ya, boleh tengok nanti jadual peperiksaan tu insya-Allah. Baik, yang seterusnya kita tengok anak-anak grade UPKK. Soalan Ustaz, grade UPKK A berapa sampai berapa? B berapa? C berapa? Dan D pula berapa? Ada tak grade E dekat bawah? Ada tak E dekat bawah? Tak ada. Jadi anak-anak, siapa yang dapat walaupun 1/100, dia masih lagi layak mendapat pangkat D, Doraemon. Dia layak lagi dapat pangkat D. D ini sebenarnya dalam konsep JAKIM memang betul orang kata apa, tidak menguasai, tapi bukan tak lulus. Dia lulus, cuma tidak menguasai. Soalan Ustaz, A itu susah tak dapat markah dia? Susah. Tinggi tak markah dia? Tapi mustahil atau tidak? Mustahil ke tidak? Tidak mustahil, dengan syarat mesti kena berusaha bersungguh-sungguh. Baik, seterusnya anak-anak Ustaz nak bagi tahu satu berita baik. Nak dengar berita baik? Okay, berita baik dia ialah tahun ni, macam yang tengah bercakap sekarang ni, adalah pemeriksa kertas untuk UPKK. Dan kami telah ditaklimatkan sebenarnya, anak dengar baik-baik. Taklimat dia lah, dia kata apa, tahun ni pelajar-pelajar 2022, sesi 2022, pelajar ini adalah pelajar daripada pelajar PKP. Tahu tak PKP? 2 tahun kan kita kat rumah, betul tak? Soalan Ustaz lah, masa belajar PKP kat rumah kan, Ustaz-Ustazah kita ajar, faham ke tidak sebenarnya? Tak faham, betul tak? Jadi sebab itulah kami disuruh supaya apa? Bantu pelajar-pelajar. Ya, kami disuruh bantu korang. Ya, rezeki korang ni anak-anak, memang kami disuruh bantu. Jadi rahsia dia adalah, sesiapa yang dapat markah 79, kami disuruh supaya apa? Ustaz, Ustazah, siapa-siapa dapat 79, tolong naikkan kepada 80. Bagi dia A terus. Puas hati? Puas. Seronok? Okay. Jadi anak-anak, Ustaz nak bagi tahu, Ustaz tak bantu korang daripada 79, tapi Ustaz bantu korang daripada 78. Hampir semua pemeriksa kertas akan membantu daripada 78. Sebab memang kami nak membantu. Tapi korang pun sama lah, kena bantu diri sendiri. Kalau dah dia kata kena bantu, kita pun kenalah usaha baca buku sedikit. Jangan kita, oh Ustaz kata nak bantu, tak apalah, nantilah aku buat sikit-sikit je lah. Banyak cantik muka kau. Tak ada maknanya. Ya. Baik, yang seterusnya kita tengok apa yang perlu kita tahu anak-anak. Inilah 3 mata pelajaran yang telah dihantar bermarkahi. Ini Ustaz-Ustazah kita dah hantar markah. Okay, kita pula pergi kepada ini subjek bertulis. Anak-anak yang Ustaz sayangi sekalian, ulum syariah. Ulum syariah ni apa sebenarnya? Fiqh dan tauhid. Pandai pun abang. Adab Islamiah tu apa? Akhlak. Lughatul Quran tu apa benda pula tu? Bahasa Arab. Sirah? Sirah lah. Jawifat? Okay, bagus. Ada sekolah yang Ustaz pergi, entahlah Ustaz, saya pun tak tahu benda tu. La ilaha illallah wa bihamdihi. Satu lagi anak sebelum Ustaz lupa. Allahu Akbar. Ustaz sebenarnya tak pandai nak bercakap macam Ustaz Zaim, macam Ustazah, ya. Ustazah korang cakap saya dan sebagainya. Ustaz ni berketurunan darah Jawa. Tahu Jawa? Seorang Jawa ni kalau dia cakap, dia kadang-kadang membahasakan diri dia aku. Dan kadang-kadang dia kata bahasakan diri korang ni, anak-anak ni engkau. Jadi jangan korang terkejut, tiba-tiba Ustaz cakap aku, kau, balik rumah kamu cerita dengan Maya, mak, ayah, Ustaz kan kong hajar mak. Dia cakapnya aku, kau, kong hajar Ustaz tu. Anak-anak memang macam ni Ustaz cakap. Contoh macam pagi tadi Ustaz nak keluar rumah kan, Ustaz cakap dengan mak Ustaz, mak, hari ni aku naik ceramah, aku balik lambat. Tengok aku. Jangan pula macam, oh dengan mak dia pun kong hajar betul Ustaz ni. Tidak. Memang macam tu kami cakap, ya. Jangan terkejut. Jangan pula tiba-tiba Ustaz ni memang kong hajar. Tidak. Ya, dah terbiasa. Ustaz cuba. Ya. Baik, yang seterusnya nak sijil UPKK. Sijil UPKK hanya akan diberikan kepada pelajar-pelajar yang menduduki 5 mata pelajaran bertulis tadi. Korang tak tulis 5 mata pelajaran tersebut, korang tak jawab mata pelajaran tersebut, korang takkan dapat sijil. Ya. UPKK ni apa pula Ustaz? UPKK ni tak lain tak bukan, ini adalah singkatan short form kepada ujian penilaian kelas kafah, yang mana semua darjah 5 seluruh Malaysia. Ustaz ulang balik, darjah 5 seluruh Malaysia. Kita dekat mana sekarang ni?
Memang lah Malaysia. Kau negeri apa? Ya, kita dekat Kuala Lumpur. Anak-anak, kalau korang nak tahu, semua negeri-negeri yang lain termasuklah Sabah, Sarawak dan sebagainya, semua akan jawab UPKK sama macam korang. Ya, sama. Cuma bezanya ialah negeri Johor saja special sikit. Johor sepatutnya usia yang 11 tahun. Korang 11 tahun bukan? Ke korang 12 tahun? Bukan kau 11 tahun. Okey. Ke kau 12 tahun bukan? Bukan kau 10 tahun bukan? 12 tahun minggu depan. Tahun depan lah. Maka pula dia. Ya, tahun depan baru kita 12 tahun. Jadi anak-anak, macam tadi Ustaz bagi tahu. Ya, Ustaz bagi tahu tadi, dia mesti umur kita tak lain tak bukan korang masih 11 tahun, kecuali negeri Johor bebas, bermaksud 17 tahun ke bawah. Siapa sampai 15 tahun ke 14 tahun ke nak jawab UPKK boleh. Tapi Selangor, wilayah dan negeri-negeri lain semua ambil 11 tahun sahaja. So kena ingat ya. Okay, yang seterusnya, kenapa matlamat JAKIM ni nak suruh korang jawab periksa? Sebab apa? Ustaz, kalau buat benda lain tak boleh ke? Asyik nak periksa, menyapah kita orang periksa ni, menyusahkan kita orang periksa ni. Tak boleh ke buat benda lain? Baik anak-anak, matlamat JAKIM tak lain tak bukan, diorang nak tengok tahap penguasaan kita dalam pembelajaran. Ya, dia nak tengok penguasaan kita tu. Adakah kita mampu menguasai semua mata pelajaran tersebut ataupun tidak? Itu matlamat JAKIM sebenarnya. Ya. Baik, yang seterusnya kita tengok syarat kelayakan calon. Alhamdulillah, syarat ini telah pun dimansuhkan. Dah tak ada syarat ni. Ya, bermakna korang dah selamat anak-anak. Ya, kalau ada syarat ni payah kita. Memang kita nak sekolah pun susah, lagi-lagi nak ambil periksa. Kita tengok syarat yang kedua ni. Ni syarat yang kedua ni. Mesti belajar dekat sekolah ni sekurang-kurangnya 3 tahun. Bermaksud mesti kena sekolah daripada darjah 3. Kalau baru tahun ni masuk sekolah ni, sepatutnya korang tak layak untuk jawab periksa. Sepatutnya lah. Tetapi Alhamdulillah syarat ni telah dimansuhkan. Yang seterusnya kita tengok lagi, berdaftar sebagai calon. Ini sekolah kita dah daftarkan. Dan ingat, sekolah berhak untuk menggugurkan calon. Kenapa Ustaz? Sebab pernah berlaku kepada seorang pelajar dekat satu buah sekolah. Dengar baik-baik. Kita mohon diri kita dijauhkan dari perkara ni. Ada seorang pelajar ni kebetulan ni baru-baru saya ceramah. Pelajar tersebut ditakdirkan accident. Apa dia? Accident. So bila accident, dia ditakdirkan cacat kekal. Cacat kekal ni bukan hanya cacat pada tubuh badan, tetapi cacat juga pada otak. Jadi memang diletakkan dalam orang, nak bercakap tak boleh, nak buat apa-apa tak boleh. Jadi nak tak nak terpaksalah kita gugurkan daripada mengambil peperiksaan UPKK. Okay, seterusnya arahan A, calon wajib menduduki semua mata pelajaran bertulis. Wajib. Tak boleh Ustaz, saya minat ulum syariah je Ustaz, sirah saya tak minat, luar Quran pun saya tak minat. Susah sebabnya. Jadi sebab tu saya tak nak jawab. Tak ada maknanya. Mesti kena jawab semua. Okay, yang seterusnya, calon dalam menyimak butiran yang ada pada diri anda, korang mesti kena semak. Ya, semak betul-betul. Pastikan nama, IC dan segala-galanya betul. Dah semak nama dah? Ke tak tahu lagi? Tak semak lagi? Masya Allah. Nanti Ustaz kita bagi slip peperiksaan, semak dekat situ. Ya, ejaan nama dengan IC. Kenapa Ustaz suruh semak? Sebab kalau korang tak semak, tiba-tiba masa dah dapat keputusan, nama kita salah dan kita nak betulkan balik, Ustaz nama saya salah, nak betulkan balik, tak boleh dah. Dia sekali itu sahaja. Okay, kemudian anak-anak, soalan Ustaz yakin yang pakaian yang kita pakai sekarang ni bukan pakaian rasmi kan? Ini pakaian sukan kan? Betul? Pakaian sekolah korang warna apa? Purple. Oren tu pengawas, yang purple pelajar biasa. Okey, itu pakaian rasmi. Masa hari periksa wajib pakai baju yang itu. Ustaz, kalau saya nak pakai baju ni boleh? Boleh, kalau kena halau dengan ketua pengawas pada muka. Sebab arahannya adalah pakai pakaian rasmi sekolah. Tak boleh pakai t-shirt sukan dan sebagainya. Boleh faham? Boleh faham? Okey, Ustaz nampak kalau ada yang menguap, mengantuk dan sebagainya, seorang menguap, semua kena exercise. Stand by. Lama tau Ustaz fikir exercise. 2 jam aku sesat kau. 2 jam aku sesat, tak boleh fikir macam-macam exercise untuk korang. Okey, stand by nanti kejap lagi. Yang seterusnya, anak-anak,
calon yang menduduki semua pelajaran layak untuk mendapat CMB tadi saya terangkan. Seterusnya apa lagi perlu kita tahu? Nih, yang pertama, tolong pastikan berada di kawasan sekolah 10 minit lebih awal. Ini paling akhir dah, last kali, paling habis dah. Tapi kalau korang dapat lebih awal lagi bagus. Sebab kenapa? Ada seorang pelajar, dengar baik-baik, pernah semasa menjadi satu ketua pusat dekat satu peperiksaan ni, pelajar ni lewat datang ke sekolah. Ustaz tanya dia, abang, kenapa abang lambat? Dia cakap apa? Saya tertidur, Ustaz. Dan dia lewat bukan seminit, bukan 10 minit, tetapi dia lewat 45 minit. Lama tak? Lama. Jadi anak-anak, bila mana korang terlewat selama 45 minit macam tadi, bila kita bagi alasan yang tidak munasabah, maka alasan tersebut tidak diterima dan pengawas tidak akan memberikan tambahan masa. Tak ada. Dia masuklah, bagi masa lagi 45 minit, 45 minit itulah kena jawab. Sebab tu tolong pastikan berada di kawasan lebih awal. Yang kedua, anak-anak, jangan bawa sebarang nota masuk dalam dewan peperiksaan. Okey, yang ini selalu berlaku kepada lelaki dan perempuan. Kita pergi perempuan dulu. Yang perempuan ni buat apa? Tengok ni, pandang sini kakak-kakak sekalian. Kadang-kadang masa masuk dewan, ya, korang mungkin sebab ada best friend kan, ada kawan baik, bukan boyfriend, best friend. Boyfriend aku tembak sama gajah nanti. Ya, kita ada best friend forever. So bila best friend kita rapat dengan kawan kita pun masuk, kita buat peace dekat kawan kita, atau kita buat mini love dekat kawan kita. Siapa yang buat? Kamu disyaki meniru. Ustaz, apa benda ni Ustaz? Saya buat peace, saya buat mini love, bukan saya meniru. Ustaz jawab, boleh jadi soalan nombor 2, boleh jadi jawapan nombor 2. Faham? Faham yang perempuan? Yalah, 1, 2 lah. Sebab tu sebarang isyarat tidak dibenarkan. Yang lelaki pula paling ramai Ustaz tangkap. Yang lelaki dia suka main permainan, satu permainan, nama permainan dia entah apa pun, dia pelik aku dengar. Ada yang kata jas, ada yang kata askar. Yang korang save peluru 1, save peluru 2, save tembak kepala. Alam tak kau lah, Ustaz tak tahu. Ya? Padahal abang suara tu kat situ, yang seorang lagi kat ujung ni, tak payah sip tangan tak apa, jalan je. Macam ni, macam ni. Pengawas nampak, kami akan terus cakap pelajar ini, pelajar meniru. Ustaz, saya mahir, bukan saya tiru. Tak ada. Memang kami akan terus cakap kamu pelajar yang meniru. Termasuklah anak-anak, walaupun macam ni situasi dia. Ini contoh. Katakanlah contoh pinjam. Okay, contoh macam ustazah kita bagi nota, kita dah hafal. Tengah hafal-hafal, tiba-tiba korang hafal kat luar, tengah beratur. Tiba-tiba pengawas kata, okey abang, pelajar-pelajar daripada Seri Cahaya Umi, sila masuk dalam dewan sekarang. Korang pun terlupa nota tadi kita lipat, kita masuk poket, kita terlupa nak keluarkan. Korang tak tengok pun nota tu, korang terlupa sahaja bawa masuk dalam dewan. Bila pengawas buat spot check, pengawas jumpa jawapan, kami takkan cakap banyak. Kami akan terus cakap pelajar ini pelajar meniru, walaupun kita terbawa nota. Boleh faham? Boleh faham? So jangan bawa nota. Yang ketiga, anak-anak, tahap pencapaian kita dalam peperiksaan UPKK. Soalan ustaz-ustaz tanya, siapa dekat sini dia kata Lughatul Quran paling susah? Angkat tangan. Oh, ramai. Sirah. Siapa kata sirah susah? Okey. Siapa kata ulum syariah? Tak ada. Oh, bagus. Adab Islamiah. Berani kau. Adab Islamiah? Ada. Dia angkat tangan, dia terbalik. Okey. Jawihat? Tak ada juga. Okey. Maknanya ranking tertinggi tak lain tak bukan Lughatul Quran dan juga sirah. Betul tak? Anak-anak yang Ustaz sayangi sekalian, sebenarnya tahun ni soalan yang susah bukan Lughatul Quran, bukan sirah. Betul? Nak tahu tak yang susah apa? Yang susah ialah adab Islamiah. Habislah kau. Kenapa Ustaz? Nanti kejap lagi Ustaz terangkan ya. Kejap lagi Ustaz terangkan. Baik, anak-anak, bila mana kita dah tahu pelajaran Lughatul Quran dengan sirah yang susah, maka tolong lebihkan masa ulang kaji, lebihkan masa study, lebihkan masa tumpuan kepada pelajar yang lemah. Ya, pelajaran yang lemah tu kita tumpukan lebih sedikit. Contoh, mungkin selama ni korang study 1 jam, jadi apa salahnya kita tambahkan 2 jam untuk pelajaran Lughatul Quran. Itulah yang akan membantu insya-Allah. Baik, yang seterusnya anak kita tengok
Apa lagi perlu kita buat? Sila tulis angka giliran dengan jelas dan terang. Ini masalah yang kami dapat. Okey, cuba bagi tahu Ustaz, ini nombor berapa? Ni, sabar. Satu. Ini nombor berapa? Satu juga. Okey, ini nombor berapa? Ini berapa? Kalau buat macam ni, siapa kata satu? Siapa kata tujuh? Ustaz pun tak tahu ni satu ke tujuh. Wallahi Ustaz tak tahu. Jadi anak-anak, masalah yang kami dapat, tengok depan. Ni, masa Ustaz naik ke atas, ada dua, 168, 188. Jadi ada dua angka giliran yang sama. Ustaz tak tahu yang mana. Ustaz pun tanya pada ketua pengawas Ustaz. Ustaz tanya, cikgu, tolong bantu saya, ada dua pelajar ada angka giliran yang sama, 188, 168. Macam mana saya nak selesaikan masalah? Lalu cikgu tu cakap apa? Ustaz, sila berikan markah 88 kepada angka giliran 01. Okey, baik cikgu. Habis tu yang 68 kita bagi kepada yang ke-7 ke? Tidak Ustaz. Kenapa cikgu? Kan ada kertas ini, kita bagilah dekat dia. Dia marah Ustaz. Dia cakap apa? Cikgu, Ustaz, tolong bagi dekat pelajar 07 kosong markah. Ustaz pun pelik. Ustaz cakap, kenapa? Kan ada kertasnya, kita bagilah kertas ni, kita bagilah markah ni. Ustaz, saya nak tanya Ustaz balik, yang salah tulis angka giliran sekarang siapa? Ustaz yang salah tulis ke pelajar yang salah tulis? Siapa salah tulis? Pelajar. Bila pelajar salah tulis angka giliran, maka itulah yang merugikan diri sendiri. Bukan Ustaz, tapi korang yang rugi. So that's why Ustaz pesan lagi sekali, tolong ingat betul-betul tulis angka giliran dengan betul. Semasa tulis angka giliran anak-anak, korang diberikan dua bantuan. Ada dua bantuan. Apa bantuan tu? Dekat atas meja nanti, penjuru sebelah kanan meja, ni dekat depan sekali atas meja, ada stiker nama korang. Ya, ada stiker meja. Dekat situ ada nama, ada angka giliran, ada nombor IC. Tengok betul. Yang kedua, sebelum masuk periksa juga, korang akan dibekalkan pihak sekolah selip peperiksaan. Ni ada selai kertas macam ni. Selip periksa wajib bawa masuk. Tak bawa masuk, minta maaf anak-anak, tidak dibenarkan untuk masuk dalam dewan peperiksaan. So dekat atas slip tu pun ada nama, ada IC, ada kegiliran. Ikut, tolong tengok betul-betul. Okay, jangan sampai kita tersilap. Faham? Boleh faham? Okay, next, yang seterusnya. Apa lagi perlu kita buat? Baca arahan betul-betul sebelum kita mula menjawab peperiksaan. Sebab arahan UPKK arahannya berbeza-beza. Ada arahan yang kata isi tempat kosong, ada arahan padankan, ada arahan tanda raih dan pangkah. So tahun ni memang kami ditegaskan habis-habisan, kami disuruh supaya tolong ikut arahan. Arahan kata A, kita buat A. Arahan kata B, kita buat B. Jangan arahan kata A, kau pergi buat B. Habis. Memang kami tak boleh nak tolong, ya. Yang kedua, anak-anak dapat saja soalan, baca keseluruhan soalan dengan teliti. Baca dulu semua. Jangan nak tergopoh-gopoh, nak cepat, siap. Jangan bila dapat soalannya terus nak jawab. Jangan, relax dulu. Ambil masa. Ya, ambil kita punya masa. Jangan sampai kita tergopoh-gopoh. Sebab apa Ustaz? Sebab percaya cakap Ustaz, masa menjawab walaupun ada yang 1 jam, ada 1 jam setengah, ada yang 2 jam, cukup. Sangat cukup. Nah, ya, sebab tu saya kata tolong baca dahulu semua soalan. Yang ketiga, lepas dah baca, lepas dah siap, tolong semak. Sebab bila mana korang semak, dekat situlah nanti korang akan nampak di manakah kesilapan dan di manakah yang perlu kita perbaiki dan perbetulkan. Ya, tolong semak. Jangan jadi macam seorang pelajar ni, ya. Ada seorang pelajar yang pada Ustaz jaga. Pelajar ni memang the best of the best in the world. Berlaku pada tahun 2016. Cuba korang dengar betul. Pelajar ni, Ustaz tak tahu, memang Ustaz tak kenal dia, sebab Ustaz tak pernah nampak dia. Tapi akhirnya pelajar ni, cikgunya cerita ke Ustaz, pelajar ni telah menulis nama dia dah ada dekat dalam buku rekod Malaysia ataupun Guinness Book of Record Malaysia. Nama dia dah ada. Kenapa? Umurnya sama macam korang, 11 tahun. Tetapi dia punya IQ, dia punya pemikiran, dia punya pemahaman, kepandaian dia luar biasa. Dia mampu menyelesaikan matematik di peringkat universiti. Bukan sekolah rendah, sekolah rendah tak pandang. Sekolah rendah adalah kacang goreng bagi dia kata, senang sangat. Sekolah menengah, SPM ni, lagi kacang goreng dia kata, senang sangat. Jadi anak-anak, masa hari periksa,
Dia jawab periksa kan, masa menjawab 1 jam 30 minit. Baru 10 minit jawab, dia angkat tangan. Dia kata apa? Ustaz, saya dah siap, saya nak balik. Ustaz pun terkejut. Ustaz kata, dah siap? Ya betul. Ustaz cakap, abang, arahan peperiksaan kita masih kena tunggu sampai habis masa periksa baru boleh keluar. Dia kata apa? Ustaz semak kata saya sekarang. Kalau saya dapat 100, saya balik sekarang. Kalau saya tak dapat 100, saya stay. Dia cabar Ustaz. Bila Ustaz dengar dia cakap macam tu dalam dewan, ni macam ni lah. Dalam dewan dia cakap kokok, biar semua pelajar dengar. Ustaz rasa macam, ya Allah, kau hajar ni pelajar ni. Memang kau hajar, mencabar Ustaz. Jadi tak apa, fine. Ustaz terima cabaran, Ustaz simak. Betul, wallahi 100. Memang tak ada salah. Langsung tak ada salah. Titik tak salah, ejaan tak salah. Jawapan sebiji-sebiji ada kat dalam buku teks. Memang sebiji-sebiji, memang hebat. Ustaz sini terkejut, ya betul pelajar ni power betul. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semua 100. Tapi apabila hari yang keempat, ini dia, Allah nak tunjuk. Hari keempat, kebetulan pada masa tu periksanya tak lain tak bukan Lughatul Quran. Masa menjawab periksa Lughatul Quran, masa diberikan 2 jam tau. Dia jawab apa? Dalam masa 5 minit sahaja. 5 minit, dia jawab papa-papa dah siap, dia angkat tangan. Bila angkat tangan, Ustaz faham lah. Oh, budak ni dah siap dah ni, nak keluar dah ni. Okay, Ustaz Malaysia dia keluar lah, tak apa. Sebab Ustaz dah tahu kan. Sekali, biasa setiap hari dia balik. Lepas dah siap, dia terus balik. Tapi kali ni dia tak balik. Dia tunggu kawan-kawan dia. Mungkin sebab dia nak celebrate dengan kawan-kawan dia kan. Nak raikan, yelah dah hari-hari last periksa. Nak main lah kononnya. Tok-tok kawan-kawan dia semua keluar, semua bertanya dia, tadi kan ada soalan ni, aku tengok, aku tak tahu lah jawapan dia apa. Apa jawapan dia? Dia pun pelik, ada ke soalan tu? Mana ada aku jawab tadi? Ada, soalan ni susah, kita tak tahu. Dia dah panik. Bila dah panik, dia pergi ke depan, dia jumpa Ustaz ke depan. Sebab Ustaz kata waktu dia cakap apa? Ustaz, boleh tak saya nak tengok kertas periksa saya? Ustaz pun cakap, kenapa? Kan dah hantar. Kenapa nak tengok? Mana boleh tengok? Suka hati nak tengok. Dia kata, tolong Ustaz, saya nak tengok kejap. Okay, tak payahlah, kau tak payah tengok, biar Ustaz yang tengok. Ustaz pun semak. Bila Ustaz semak, Ustaz sini terkejut. Apa? Kenapa 2 page ni abang tak jawab? Kosong. Ya, Allah takdirkan masa dia jawab tadi, kertas tu seolah-olah melekat. So bila dia selak, dia terskip 1 page tersebut. Dan bila Ustaz kira markah, hampir 40 markah. Setiap satu soalan tu 10, 10, 10, 5, hampirlah 35. Lepas tu dia cakap apa? Ustaz, boleh tak bagi saya masa seminit je? Saya siapkan sekarang. Banyak cantik muka kau. Tak ada maknanya. Walaupun korang minta masa seminit selepas paper dah dihantar, kami tidak akan memberikan apa-apa langsung masa tambahan. Tak ada. Ya, kami takkan berikan. So, nak tak nak dia terpaksa lah menangis dekat luar, berguling-guling menangisnya, merayu-rayu hentak kepala kat dinding apa semua. Ustaz tak bagi kata tu, Ustaz diam je. So tolong jangan sampai kita jadi macam tu. Boleh faham ya? Baik, yang seterusnya kita pergi pula kepada yang seterusnya yang perlu kita buat. Jawab pada soalan yang memang korang dah pasti apakah jawapannya. Okay, cuba jawab soalan Ustaz. Okay, cuba jawab soalan Ustaz. Hukum beriman kepada qada dan qadar, wajib, sunat, harus, makruh? Wajib. Kalau dah tahu jawapannya apa, terus jawab. Jangan tunggu lama-lama. Yang kedua, kalau jumpa soalan susah anak-anak, tolong tinggalkan dahulu soalan yang susah. Ya, kalau kita jumpa soalan yang susah, tinggalkan dahulu. Macam mana cara nak tinggalkan Ustaz? Sama ada kita nak bulatkan ke, korang nak petakkan ke, korang nak bintangkan ke, tak kisah. Yang penting tinggalkan dulu. Kenapa? Sebab pernah berlaku pada seorang pelajar, dengar baik-baik. Masa Ustaz jaga periksa, ada seorang pelajar ni, Ustaz pusing ni, 5 minit yang pertama dia dekat soalan nombor 7. Ustaz pusing lagi 10 minit, dia masih soalan nombor 7. Ustaz pusing dah 15 minit, dia masih soalan nombor 7. Ustaz yang geram, Ustaz yang tak boleh sabar. Ustaz pergi dekat dia, Ustaz tepuk sekali, ketepek sekali, cakap, abang, kenapa abang masih dekat soalan ni 15 minit ni? Dari 15 minit abang buang masa, kenapa tak pindah soalan seterusnya? Dia cakap apa? Ustaz, kalau saya pindah soalan seterusnya, nanti soalan yang ini saya lupa jawab. Ustaz pun tepuk dahi. Ustaz cakap, pandai beri. Kenapalah bijak sangat? Kenapa stay dekat soalan tu? Kenapa tak pergi kepada soalan seterusnya? Kan buang masa kat situ.
nak ketampuk sekali gegar Ustaz Martin. Ya. So tolong jangan kita buang masa. Okay, next yang seterusnya kita tengok anak-anak. Bila mana korang jumpa soalan susah, tolong baca berulang-ulang kali sampailah kita nampak apakah jawapannya. Ya, jangan korang rasa risau. Okay, contoh, Ustaz bagi contoh soalan perangkap. Soalan ini nampak senang, tapi sebenarnya soalan ini susah. Cuba jawab soalan ini. Solat subuh didirikan sebelum solat apa? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Saya ulang lagi sekali. Solat subuh didirikan sebelum solat apa? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okey, siapa jawab Isyak angkat tangan. Salah. Fahamkan betul-betul soalan. Solat subuh didirikan sebelum solat apa? Zuhur. Kenapa kita pergi jawab Isyak? Nampak soalan macam senang kan? Tetapi sebenarnya soalan tu susah. Itulah contoh soalan perangkap yang ada pada tahun ni. Sebenarnya arahan soalan ni macam ni. Arahan soalan macam ni. Selepas solat subuh solat apa? Zuhur. Lepas solat zuhur Asar. Dia macam tu arahan soalan, tapi kami tukarkan. Kami saja pusingkan soalan tadi. Sebelum solat subuh, solat subuh didirikan sebelum solat apa? Zuhur lah. Nampak kita pun dah tertipu. So tolong berhati-hati dengan soalan perangkap yang macam Ustaz sebutkan tadi, ya. Yang seterusnya anak-anak, apa lagi perlu kita buat? Ni, Ustaz tengah tunjuk dekat perkataan apa ni? Apa ni? Panik. Tahu tak panik tu apa? Macam takut. Lagi? Gelabah, gelisah, cemas. Lagi apa? Tak ada dah. Okey, baik. Anak-anak jangan pandang remeh pada cemas yang tadi, pada panik. Kenapa? Ni berlaku kisah ni depan mata Ustaz 2017. Sampai ke hari ni Ustaz tak lupa. Kenapa Ustaz? Ceritanya macam ni. Masa dekat luar dewan, dia okey, tak ada masalah apa-apa. Tapi bila masuk dalam dewan, selang 20 minit dia jawab periksa, pelajar lelaki ya. Selang 20 minit dia jawab periksa, tiba-tiba Ustaz tengah pusing, Ustaz nampak dia menggigil, shaking. Ustaz pelik lah, kenapa budak dia menggigil? Cuaca panas dekat luar ni, menggigil pula sejuk ke? Ustaz peluh, tapi dia menggigil. Ustaz pergi dekat dengan dia. Sampai dekat dengan dia, Ustaz tanya, Abang kenapa abang tak sihat ke? Berpeluh pula, menangis. Dia cakap, Ustaz, tadi masa dekat luar tadi saya beratus, saya hafal semua jawapan Ustaz. Tiba-tiba saya masuk dalam dewan, habis, jawapan saya hilang, saya dah tak ingat jawapan saya. Dia menangis. Ustaz pun cakap, abang, tenangkan diri, banyakkan selawat, banyakkan zikir. Ustaz tak boleh bagi jawapan. Ustaz cuma boleh tolong tenangkan dia je. Ya, Ustaz kata relax je, tak apa, jangan nangis, relax. Cuba jawab. Ustaz cakap macam tu. Ustaz pun pusing lah. Tengah-tengah pusing, tiba-tiba gedebuk, bunyi orang jatuh. Rupanya dia dah pengsan tadi. Dia pengsan. Dan pengsan dia pula dahsyat Masa dia jatuh pingsan, ni dagu terhentak dekat lantai, terbelah, berdarah kat lantai tu. Takkan Ustaz nak biar dia pingsan sosongan. Ustaz pun angkat. Dalam masa angkat, darah itu kena kat baju penuh baju Ustaz penuh berdarah. Ustaz tak bohong, memang kena buang baju tu. Dan kena pula anak-anak dia pingsan, bukan sekejap buang, lama 2 jam dia pingsan. Orang dah habis jam periksa, orang semua dah keluar dah balik dah, dia baru sedar. Dah sedar, Ustaz bagi paper dan abang sambung menjawab. Menangis saya, Ustaz saya tengok aku tampuk kan. Jawab je lah sekarang. Ustaz paksa juga jawab. Nak tak nak kena cuba jawab. Anak-anak, kalau sesiapa yang memang ada panik, penyakit panik, tolong cari penyelesaian. Ya, ajak mak dengan ayah pergilah jumpa pakar, hospital ataupun klinik dan sebagainya, cari penyelesaian. Sebab ada pelajar bila panik sangat dia kena makan ubat. Ada ubat yang perlu dimakan. So sebab tu saya kata tadi, jangan pandang remeh pada panik. Tapi saya yakin anak-anak depan saya ni, alah jawapannya apa yang tadi aku dah hafal. Tak apalah, biar je lah. Betul tak? Betul tak? Korang tak panik, alhamdulillah. Jangan tiba-tiba kau gelapah, panik lari. Sudah. Jadi saya tak nak bahaya, ya. Baik, next one is kita tengok sama-sama anak-anak apa yang perlu kita buat. Fahamkan betul-betul arahan soalan yang ada perkataan bukan, kecuali atau melainkan. Sebab ini adalah soalan tricky, soalan perangkap. Ya, akan ada 3 jawapan yang salah, 1 sahaja jawapan yang betul. So sebab tu saya pesan tadi, tolong baca betul. Tolong berhati-hati dengan soalan ini. Dan kemudian anak-anak gunakan pengetahuan korang yang sedia ada untuk membantu korang dalam peperiksaan.
Contoh pengetahuan sedia ada tu apa? Macam mana Ustaz? Ustaz nak tanya korang. Anak-anak yang Ustaz sayangi, Nabi lahir hari apa? Nabi lahir hari apa? Mungkin korang belajar ni masa korang belajar 1 lagi, betul tak? So, ingatlah perkara tersebut sampailah sekarang. Kita akan guna benda yang sama. Ya? Baik, seterusnya kita tengok cara terbaik ketika mana menjawab soalan yang pertama. Tak lain tak bukan, tulisan mestilah jelas dan boleh dibaca oleh pemeriksa. Minta maaf anak-anak yang Ustaz tak pasal sebut. Ada seorang pelajar ni Ustaz pernah jumpa, badan dia besar, sangat besar badan dia, tapi ambil kau tulisan sekecil-kecil yang teramat. Ustaz baca sampai nak buta mata Ustaz tak nampak langsung apa benda yang kau tulis ni. Oh ya Allah, Ustaz tak nampak. Nampak? Ada pula yang Ustaz nampak orangnya kecil, sangat kecil, tapi tulisan dia nampak besar ibu jari ni. Alif ni besar ni. Alif betul-betul la ilaha illallah wa bihamdihi. Ada. So jangan tulis kecil sangat, jangan tulis besar sangat, biar kami boleh baca. Yang kedua, pastikan anak-anak dalam UPKK mesti menulis menggunakan tulisan Jawi, kecuali pada pelajaran Jawi dengan khat. Sebab pada pelajaran Jawi dengan khat akan ada soalan diminta rumikan perkataan ini. Ya, ada. So kalau pelajaran lain, contoh ulum syariah, sirah, adab, lughah Quran, wajib jawab guna tulisan Jawi. Ingat anak-anak, ya, bahagian BPI itu apa Ustaz? Bahagian pemeriksaan Islam, baik di JAKIM. Ya, JAKIM dah cakap, Ustaz-Ustazah, kalau ada pelajar-pelajar yang menulis jawapan menggunakan tulisan Rumi, salahkan serta-merta walaupun jawapannya betul. Kemudian anak-anak, Ustaz jumpa lagi seorang pelajar. Pelajar ni memang Ustaz respect. Ustaz respect sangat-sangat. Kenapa Ustaz? Dia tak pandai tulis Jawi, tapi dia paksa dia cuba tulis Jawi. Cuba korang baca tulisan Ustaz tulis sekarang. Siapa boleh baca memang dia hebat. Ustaz tak boleh baca mula-mula. Dia tulis apa ni? Tengok depan. Apa yang ditulis? Siapa boleh baca? Lembu? Bukan lembu. Cuba baca. Letik. Ya, jauh sama sekali letik. Tak ada kena letik saya pun. Tak nampak? Cubalah baca sendiri. Apa agak-agak ditulis? Ustaz pun mula tak faham. Ustaz dapat kertas dia, apa benda yang benda ni merepek ni? Ya Allah, Ustaz cakap. Ustaz tak faham. Ustaz pas pada pemeriksa kedua. Ustaz cakap kawan Ustaz, tolong aku kejap tengok ni ditulis apa pemeriksa kedua. Ya Allah, please, aku pun tak faham apa benda ni merepek ni, please. Pas lagi, sampai pemeriksa yang ke-10. Pemeriksa tu Ustazah cakap, oh Ustaz, rupanya dia nak bagi jawapan yang ini. Ustaz pisahkan. Cuba baca lagi. Apa dia tulis lagi? Okey. Dah habis. Masih tak dapat lagi? Ibu pula. Bila masih ibu saya mai, tak ada kena-mengena. Abu beli. Banyaklah kau beli. Kau beli apa? Anak-anak, soalan dekat atas. Soalan dia. Dengar ni soalan dia. Soalan dia adalah, siapakah khalifah Islam yang pertama? Dia nak bagi jawapan Abu Bakar As-Siddiq. Ustaz punya pening kepala. Abu macam ni, la ilaha illallah, wow. Bakar, kepala kaf, tak ada titik, tak ada ra, tak mana perginya. Siddiq, oh ni Siddiq Sa'ad. Ini dah lut, pas ini kaf. Oh, okay, fine, kita apa. So anak-anak, bila Ustaz nampak macam ni, Ustaz bulatkan 4 markah. Ustaz pun raih. Kenapa Ustaz raih Ustaz? Okay, sila baca di hadapan sama-sama. Kesilapan. Tak nampak? Okay, Ustaz baca apa? Kesilapan ejaan Jawi selain mata pelajaran khat dan juga Jawi tidak dipotong markah. Puas hati? Faham tak maksudnya apa? Maksudnya ialah kalau korang salah eja dalam pelajaran sirah ke, adab ke, ulum syariah ke, maka kami tidak akan potong markah. Ustaz, kalau pengawas potong markah juga macam mana? Satu je, pengawas tersebut pengawas yang tidak profesional. Sepatutnya arahan jelas, kita tidak dibenarkan potong markah kecuali pelajaran Jawi. Ustaz, kenapa Jawi kena potong markah? Kenapa yang lain tak apa? Kenapa tak potong je? Maksudnya kenapa tak jadi macam pelajaran lain tak payah potong? Ustaz jawab, kalau pelajaran Jawi kita tak straight,
seolah-olah kita macam tak memartabatkan jawi, siapa lagi nak memartabatkan jawi kita? Betul tak? Sebab itulah jawi kita kena buat. Salah tertinggal alif ke, atau tertambah alif ke, ataupun tersalah kedudukan hamzah sekalipun, automatik salah. Itu untuk jawi. Kalau pelajar lain, insya-Allah selamat lagi, tak ada masalah. Ya. Baik, kemudian yang seterusnya anak-anak kita tengok cara terbaik ketika menjawab peperiksaan. Yang pertama, tak lain tak bukan, tahu dan jawab. Okay, kita tengok yang pertama, tahu dan jawab. Macam tadi lah yang Ustaz terangkan kat korang. Yang Ustaz cakap apa? Hukum beriman kepada qada dan qadar ialah wajib. Dah tahu jawapannya apa, maka teruslah kita jawab. Yang kedua, korang tak tahu, korang tahu tetapi korang keliru. Macam tadi, solat subuh didirikan sebelum solat apa? Nah, semua isyak pandai. Geram dia Ustaz buatnya. Tengok betul-betul soalan tersebut. Ya, soalan itu adalah soalan perangkap. Yang ketiga, anak-anak tak tahu tetapi kena cuba jawab. Jangan biarkan kertas soalan dalam keadaan yang kosong. Kalau kertas soalan kita kosong, memang terang-terang jawapan korang memang salah. Dia mesti kena ada sesuatu jawapan. Tak kira lah apa jawapan sekalipun. Dan jangan sama sekali buat macam di hadapan. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah buat apa? Tidur. Yang ini paling sapantang sekali. Kenapa? Ustaz ada pengalaman pahit. Pengalaman pahit yang pertama, tengah jawab periksa, tiba-tiba bunyi lembu bunyi. Tahu bunyi lembu? Tengah-tengah Ustaz tengah duduk kat depan, tengah jaga periksa, tengah tengok apa korang punya surat beranak dan sebagainya. Tiba-tiba bunyi lembu kuat kat tu. Allahu Akbar. Ingat siapa? Ingat lelaki ke perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Dia tidur. Dia tidur dari luar sekali bunyi. La ilaha illallah. Lepas tu siapa pergi kejut dia? Ustaz kejut. Kakak, bangun kakak. Marah balik. Aku tampuk tadi kan. Betul. Dia tertidur, lepas tu dia marah dan sebagainya. Ini satu. Yang kedua, masa kami tanda paper, Masya Allah anak-anak, masa tanda paper, Ustaz sampai kena pakai sarung tangan. Faham kan? Sebab apa? Sebab apa? Ustaz rasa yang dibagi dekat Ustaz bukan Ailio, dia bagi kahak kot dekat aku ni. Kenapa Ustaz? Bayangkan kalau Ailio, bila korang buka kertas tu takkan melekat. Ini buka kertas melekat, cekrak Allah geli manusia. Dah lah pakai sarung tangan, pengerah buang pengerah tu. Dia tolong jangan sampai kita tertidur. Baik, dan yang ini kisah benar. Tolong jangan buat macam ni sebab ada seorang pelajar yang Ustaz nak periksa yang ini Ustaz kesian. Ustaz pun bagilah tambahan masa 15 minit. Ya, Ustaz bagi sebab itu atas ihsan Ustaz. Cerita dia macam ni. Ada seorang pelajar ni ditakdirkan masa hari kejadian, hari peperiksaan, tiba-tiba dia demam. Lepas demam, masa dalam dewan dia kata, Ustaz saya pening kepala lah Ustaz, saya nak baring kejap. Dia pun baringlah, tak apalah. Baring-baring ni tiba-tiba tertidur. Ya, dia tertidur. Dia bukan sengaja nak tidur, dia tertidur, memang tak larat sangat. So bila dia tertidur, tiba-tiba dia tidur tu lama dia tidur. Lagi 15 minit nak habis periksa, Ustaz pun cakap dekat mikrofon. Okey, pelajar-pelajar, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, masa menjawab ada lagi 15 minit sahaja. Baru dia terbangun. Bila terbangun, dia tak sempat di kelam kabut jawab. Bila saya kata, baik, sila letakkan pensel anda, masa menjawab dah tamat, menangis. Ya, dia menangis. Dia cakap, Ustaz, jawapan belakang tu saya tahu jawapannya apa, cuma masa tak cukup. Nampak? Jadi sebab tu saya kata tadi, tolong jangan sampai tertidur. Kalau kita demam ke, kita tak sihat ke, cuba lawan, cuba paksa. Hari tu je. Lepas pada itu dah, insyaAllah selamat dan tak ada apa-apa dah. Kau nak tidur pagi sampai malam, tidur lah tak apa. Kau nak tidur ke dalam kubur pun boleh, tidur lah tak apa. Ya lah. Nak tidur lama-lama kan? Okey. Seterusnya anak-anak berapa lama mesti menjawab? Masa menjawab peperiksaan untuk satu soalan, dengar ya. Setiap satu soalan paling lama korang kena jawab 1 minit 30 saat sahaja. Tak boleh lebih betul. Sebab kalau lebih nanti dia akan buang masa dan dia akan jadi tak cukup masa. So Ustaz macam mana? Kalau saya boleh jawab soalan 10 saatnya, lagi bagus. Baguslah tu, hebatlah tu. Jangan jadi macam seorang pelajar ni. Oh, Ustaz kata satu soalan kena jawab 1 minit 30 saat. Dia pun tunggu, dia dah tahu jawapannya apa, dia tunggu. Okey, sikit lagi. Okey, dah 1 minit 30 saat. Dia pun bulatkan jawapan. Allahu Akbar. Yang ini pun pandai. Geram Ustaz dia buatnya. Ini namanya lurus bedul. Ya, jangan jadi pelajar lurus bedul. Yang kedua, gunakan masa yang ada untuk kita buat semakkan. Baik, seterusnya kita pergi kepada ulum syariah. Ulum syariah siapa aja?
Ustaz Zaim. Okey, bagus. Anak-anak tengok depan. Untuk ulum syariah anak-anak, masa menjawab hanyalah 1 jam 30 minit. Terbahagi kepada 2. 30 akidah, 30 ibadah. Okey, untuk soalan ni kadang-kadang bahagian yang kedua ada soalan yang 2 markah, ada soalan yang 1 markah. Kita tengok betul-betul. Dan ini adalah kata kunci daripada soalan akidah. Ya, kata kunci. Soalan akidah anak-anak, berikan erti qada, berikan maksud qada, berikan pengertian qada. Sama semuanya. Sama. Dia tak ada beza pun. Oh, erti lain, maksud lain, pengertian tak sama. Dan untuk soalan akidah, dia famous dengan dalil Al-Quran. Apa dia? Apa dia? Okey, Ustaz sebut. Cuba korang jawab soalan ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustaz gariskan Al-Qayyum. Apakah sifat wajib bagi Allah pada kalimah di atas? Apa sifat wajib dia? Al-Qayyum. Ustaz jangan bagi jawapan, bahaya. Biar ada nak fikir. Apa sifat wajib bagi Allah? Sudah. Apa? Okey, lagi sekali bang jawapannya? Ya, qiyamuhu binafsihi. Bagus abang. Bagi tepukan sikit dia. Oh, hebat abang. Ini orang yang nak bersedia. InsyaAllah 8A untuk dia. Sebab apa? Nampak? Dia terlalu banyak tentang dalil Al-Quran. Dia banyak sangat dalil. Dia akan bagi kalimah-kalimah seperti itu. Jadi kita kena kaitkan dengan apakah sifat wajib bagi Allah. Baik, itu yang pertama. Kedua, kita pergi pula kepada ibadah. Ambil kau. Ibadah sama macam akidah. Cuma ibadah dia lebih kepada hukum. Apa dia? Hukum. Okey, cuba jawab soalan perangkap ini. Cuba ya, cuba dengar dan cuba jawab. Al-Hafiz solat Jumaat bersama 39 orang kawannya, sah atau tidak? Sah. Lagi sekali, Al-Hafiz solat bersama 39 orang kawannya solat Jumaat, sah atau tidak? Sah. Siapa kata sah? Tidak. Siapa kata tidak sah? Salah. Jawapannya ialah sah. Ustaz, kenapa sah? Al-Hafiz seorang, tambah 39 berapa? 40. So syarat sah solat Jumaat mestilah 40 orang. Sahlah jawapan dia. Nampak? Nampak tak? Ini contoh soalan perangkap. Faham tak soalan tadi? Tak faham lagi? La ilaha illallah. Faham? Okey. Baik. Yang seterusnya kita pergi kepada Lughatul Quran. Inilah dia. Oh, subjek yang susah tadi Okey, anak-anak, subjek Lughatul Quran tak nafikan. Memang subjek inilah subjek yang paling mencabar. Kenapa? Tak faham maksud, maka tak boleh nak jawab. Ya. Baik, untuk makluman anak-anak, masa menjawab Lughatul Quran, dia sahaja, pelajaran ini sahaja yang mendapat keistimewaan. Masa menjawab mencecah 2 jam. Pelajaran yang lain semua 1 jam setengah, 1 jam setengah. Adab Islamiah, adab paper 2 saja jawab 1 jam. Yang lain semua 1 jam setengah. Yang ini dia dapat 2 jam. Ambil kau, memang lama. Memang lama. Soalannya terbahagi kepada 2 bahagian, alif dan juga bahagian ba. Dan kita tengok sama-sama. Ada soalan susunkan ayat, ada soalan cari maksud, ada soalan pemahaman. Banyak. Ayat ba, banyak. Nanti kita tengok sama-sama. Kekuatan utama kita, mesti kena tahu kata kunci bahasa Arab. Tak tahu kata kunci yang ini, memang korang tak boleh jawab. Ustaz yakin ustazah kita dah ajar, betul tak? Ustazah dah ajar, yang orang yang lupa sebenarnya. Okay, cuba bagi tahu Ustaz, apakah maksud mazhab? Tak dengar. Apakah maksud ayin? Mana ayin? Ni. Apa? Tentukan contoh. So, kekuatan utama masih kena tahu tentang maksud ataupun soalan bahasa Arab. Okay, yang kedua ini sambungan kata kunci dia. Banyak kata kunci bahasa Arab. Kuasai betul. Okay, seterusnya cuba kita try. Kita soalan pertama. Fil usbu'i, tempat kosong ayyami. Apa jawapan dia? Arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun. Apa jawapan dia kakak? Fil usbu'i,
tempat kosong ayami, bukan ayam. Kau jangan salah sangka ayam tu ayam pula ini, bukan. Di ayami, apa dia? Tak faham, kisah terjemahkan. Dalam seminggu, hujung sekali hari. Apa jawapan dia? Sab'atun. Nampak? Sebab macam tadi sebab kita tak faham maksud, maka kita tak boleh nak jawab. Nak tak nak kita kena kuasai maksudnya apa. Okey, Ustaz nampak dah ada yang boleh mengantuk. Terima kasih. Sebentar saja lagi kita kasih saya. Sabar ya kakak ya. Okey. Seterusnya, anak-anak Ustaz nak tanya korang. Ni, tengok depan soalan ni. Tempat kosong, darajatun jamilatun. Haza, hazani, zalika, hazihi. Mana jawapan yang paling betul? Tengok, darajatun jamilatun, ada tamar bumbah. So apa yang kita nak guna kat sini? Haza, hazani, zalika, hazihi. Hazihi, pandai pun. Okey, seterusnya kita tengok ini. Sirah. Susah ke sirah? Sebab apa susah? Sikit, susah sikit je. Okey. Kejap lagi soal kakak sikit ya. Habis lagu. Kenapa ustaz ni tak gurau je kakak, jangan risau. Okey. Sirah anak-anak tak lain tak bukan kenapa ramai sangat mengatakan susah. Ni sebabnya. Ustaz tunjuk dekat perkataan apa? Apa dia? Tahu tak fakta tu apa? Fakta ini adalah sesuatu benda yang tidak boleh diubah. Tak percaya, tanya ustaz-ustazah kita kan. Tanya ustaz-ustazah korang. Ustaz-ustazah korang masih kecil-kecil belajar, Nabi lahir hari apa? Isnin. Sampai ke hari inilah korang belajar sampai Isnin. Sampai hari kiamat lah korang belajar tentang hari Isnin. Tak boleh ubah. Memang tak boleh ubah. Itulah sejarah yang tidak boleh diubah. Sebab itu kita katakan fakta. Nak tak nak memang kena hafal. Tak boleh buat jawapan logik akal. Ustaz, saya nak buat jawapan logik akal boleh? Nabi lahir hari Selasa, banyak cantik muka kau. Tak boleh. Salah. Nah, itulah tentang sirah. Baik, untuk sirah anak-anak kita tengok soalan pertama. Di manakah Nabi SAW mula mendidik para sahabat? Dekat mana Nabi mula mengajar kawan-kawan Nabi? Dekat Syam, Yasrib, Mekah, Taif. Ustaz ulang lagi sini. Nabi mula-mula mengajar dekat mana? Syam, Yasrib, Mekah atau Taif? Dekat mana? Salah tak apa, kita belajar hari ni. Yasrib. Siapa jawab Syam? Siapa kata Yasrib? Siapa kata Mekah? Siapa kata Taif? Jawapan ialah Mekah. Itulah tempat penyebaran Islam yang pertama. Kita apa? Yang ini semua tahu. Apakah nama asal Madinah? Ini kalau tak dapat jawab aku tembak senapang gajah. Kau jangan main-main. Okey, Nabi berdakwah secara rahsia berapa tahun? 3. Tu boleh jawab, kata susah? Sikit. Okey, baik, alhamdulillah. Okay, kita tengok pada adab. Adab pula anak-anak terbagi kepada 2. Satu adab kertas 1 dengan satu lagi adab kertas 2. Baik, Ustaz, adab kertas 1 kenapa masa menjawab 1 jam 30 minit? Kenapa adab kertas 2 1 jam je Ustaz? Sedangkan adab kertas 1 korang jawab tak sampai 30 minit dah siap. Sebab senang. Betul tak saya jaga? Ada yang pernah buat rekod tau. Ada yang pernah dia jawab tak sampai 5 minit ke 10 minit pun dah siap dah. Sebab adab kertas 1 tu senang. Jadi anak-anak Ustaz jawab. Ini jawapan Jakim. Jawapan dari pihak Jakim. Jakim cakap apa? Kami berikan masa 1 jam 30 minit disebabkan soalan objektif ataupun soalan sekertas 1 ada 50 soalan. 50 soalan. Sebab itulah kami berikan masa 1 jam 30 minit. Habis itu kenapa kertas 2 1 jam ya? Sebab kertas 2 dia hanya ada 5 soalan besar sahaja. Sebab itu bila kita buat analisa, kita buat kiraan markah atau kiraan masa, 1 soalan cukup masanya untuk korang menjawab. Sebab itulah diberikan masa seperti itu. Dan tolong berhati-hati, ramai majoriti yang tak boleh, yang tak siap. Dia memang tak siap. Ada kertas 2 ramai yang fail pasal pengurusan masa. Teramat-amat fail. Masa tak habis lagi atau masa dah habis dah, dia tak habis jawab lagi. Ada. Sebab tu tolong aturkan masa kita dengan teliti. Jangan sampai tersilap. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata kunci. Tengok, adab kata kunci lebih banyak. Yang pertama, pengertian erti, makna, takrif, maksud, semua sama.
Contoh, berikan erti tetamu, berikan makna tetamu, berikan ta'rif tetamu. Sama. Tetamu apa? Orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Sama ada? Yes, dijemput atau tidak. Jangan pula kau pergi buat jawapan dihalau atau tidak. Oh, jangan nama anak. Jangan, bahaya. Okay, next. Kita tengok Jawi. Untuk soalan Jawi anak-anak tak boleh tak bukan. Soalan Jawi memang banyak kepada perkataan ataupun disuruh kita jawikan perkataan. Namun ada juga satu soalan yang mana soalan tersebut diminta rumikan perkataan ini. Ada. Ya, so kalau kata rumikan senang. InsyaAllah tak susah. Baik, kita tengok sama-sama untuk Jawi dan khat dulu. Khat yang korang belajar ada berapa khat anak-anak? Khat apa namanya? Khat apa? Yang bawah ni Ustaz dengar lagi sini pun. Khat apa? Korang sebut rikaah. Ada yang sebut rakaah. Betul? Dua-dua betul. Siapa sebut rakaah betul, rikaah pun betul. Tapi yang silap ada satu sekolah ni confident. Ustaz, saya nak sebut yang bawah sekali tu khat apa? Ustaz kata sebutlah Rokiah Ustaz. Ustaz pun balik. Ustaz tanya balik, "Ban, kakak siapa jual Rokiah?" Dia cakap lah, "Ustazah saya cakap Rokiah, sebab namanya Rokiah." Pula Ustaz kata, "Ya Allah, itu bukan Rokiah, Rakaah atau rikaah." Kita tiga ni je. Dia sebenarnya khat banyak lagi tau. Khat diwani, khat kufi, banyak lagi. Tapi korang tak belajar. Korang hanya belajar yang ini saja. Okey, untuk soalan khat anak-anak sangat-sangat mudah dan sangat-sangat senang. Kenapa? Kita tengok kejap lagi. Untuk yang ini Jawi anak-anak, Ustaz nak tanya, kesalahan korang akan bermula daripada mana? Sekecil-kecil tulisan korang. Contoh, cuba bagi tahu Ustaz, apakah padanan huruf pada huruf pa bagi dia punya tulisan rumi? Faham tak? Okey, pa rumi dia apa? P. Okey, M rumi dia apa? Rumi nak Jawi dia mim. Okey, kalau sin? Sin? Yes. Kalau K? Kaf ataupun huruf? Qaf, pandai. Ada satu sekolah ni, Ustaz pun terlupa. Ustaz pun sekolah, okey, apakah peranan huruf bagi huruf ba? Dia pun sama, B. Oh. Lain pula jadinya. Ustaz tak mencarut. Ustaz kata Ustaz peranan huruf. Dia punya confident. Ustaz pun sekolah, okey, peranan huruf ba apa? B. Oh my kuatnya. Bahaya anak-anak. Ya. So, padanan huruf kita dah tahu. Ni, padanan huruf ni. Ya, korang dah tahu ni padanan hurufnya. Okey, terus Ustaz nak fokus kat sini. Ustaz nak fokus dekat sini. Anak-anak tengok depan. Semua sekali pada depan. Okey. Ini Ustaz tulis apa ni? Salim. Salim berapa markah? 8 markah. Anak-anak, sesiapa yang pinjam? Siapa-siapa yang ni? Pensel apa Ustaz pegang ni? Pensel mekanikal atau pensel tekan atau pensel biasa lah. Siapa yang salin pakai pensel biasa sahaja, dia tak pakai pensel khat, dia salin je. Dia salin balik. Dia layak mendapat markah apa dia tu? Dapat dia ke? Tak ada. Dia layak mendapat markah 8 markah walaupun dia salin pakai pensel biasa sahaja. Yang kedua, sesiapa yang pastikan kertas dia bersih, tak ada sebarang kotoran apa-apa, dia layak lagi mendapat 4 markah. 8 tambah 4 berapa? 12. So anak-anak, walaupun korang tak pakai pensel khat, korang layak mendapat 12 markah. Ada pensel khat? Okey. Lejat dulu. Ini contoh pensel khat. Kalau dia tulis lagi pakai pensel khat, ni macam pensel korang bawa ni, korang layak lagi mendapat markah kaedah, iaitu 8 markah. Berapa markah kita boleh dapat? 20 markah. Hanya pakai pensel khat saja. Susah ke senang? Susah ke senang? Senang. Terima kasih kakak. Okay, soalan Ustaz nak tanya kepada pihak sekolah, adakah sekolah menyediakan pensel khat yang diasah kepada anak-anak? Tak ada. Kena beli sendiri. Bagus, tahniah. Ya. Ustaz bagi tahu masa ni lah dengan baik-baik. Ada pelajar yang mungkin sekolah ataupun ustaz ataupun ustazah ataupun mak ayah dia pandai asah pensel khat ni. Pensel kayu ni asah sendiri. Jadi pensel khat bawa. Ustaz, pensel ni saya tak ada Ustaz, saya ada pensel mekanikal ni je. Bawa.
Ustaz, saya ada dua-dua pesen, bawa yang mana? Bawa dua-dua. Bawa kedua-dua. Sebab apa? Ni Ustaz nak bagi tahu. Zaman kita orang sekolah, zaman ustaz-ustaz orang sekolah, kita orang tak ada pesen ni tau. Tak ada. Tak pernah wujud pesen ni. Tak pernah wujud. Memang tak ada pesen mechanical hot. Tak ada. Kita orang ada pesen ni, kita orang beli dengan pisau 20 sen, kita orang asas sendiri. Ustaz tak bohong, tadi Ustaz kau. Ya? Betul. Kami mengasah sendiri. Sebab tu kami boleh tulis pakai pesen ni, kami tahu. Tapi kalau korang, kita dah asahkan, kau tulis patah. Sebab kau tak pandai guna. Sebab tu saya kata tadi, tolong bawa pesen ni dan juga pesen mechanical hot, supaya ini adalah langkah selamat. Ini langkah selamat. Dan pastikan ya, masa korang bawa, ni Ustaz nak tanya, ada tak kat sini yang ada penyakit? Penyakitnya ialah tangannya cepat berpeluh. Ada, ramai kan? Masuk Ustaz sama, kita geng. Ya, tangan Ustaz pun sama cepat berpeluh. Ustaz, habis tu masa tulis part macam mana? Okay, Ustaz izinkan ya dengan baik-baik. Masa peperiksaan hot nanti, boleh bawa sapu tangan ataupun tisu. Kalau pengawas tanya, kenapa bawa tisu dengan sapu tangan? Cakaplah, tangan saya berpeluh. Nanti bila saya tulis, habis comot kertas tulisan saya. So jawab dia tak apa, tak ada masalah. Kami takkan marah. Tapi jangan pula kau ambil kesempatan. Ambil kesempatan dekat atas kertas tu, atas sapu tangan kau tulis jawapan. Itu cek pasal. Itu cari pasal. Okey, kemudian yang seterusnya adalah kita tengok ya, kita tengok bentuk soalan dia. Ini adalah bentuk soalan yang keluar dalam peperiksaan UPKK kita. Cuba jawab sama-sama Ustaz. Berikut adalah sifat wajib bagi Allah kecuali qudrah, iradah, ilmun, baladah. Kita kena buat apa? Bulatkan. Jangan ada yang pergi slash. Tahu tak slash? Ni, dia pergi buat macam ni. Ini pelajar hantu raya namanya. Bertuah memang dah, ni contoh jawapan alif macam ni kan. Dia pergi slash macam ni. Dia sengaja buat macam ni. Siapa yang buat macam tu, kalau ketua pengawas, minta maaf, kalau pengawas pemeriksa tak nampak, maka kami berhak salahkan. Dia tolong jangan buat. So jawab je lah macam ni, bulatkan macam ni je. Susah ke? Susah ke? Senang ke sahaja. Ni pelajar kurang asam namanya. Yes. Dilarang buat. Jangan buat. Siapa yang buat macam ni, aku tembak serang pengajar betul-betul. Dia buat macam mana? Tengok ni pelajar bertuah dia buat macam mana. Ustaz sakit hati betul. Dia jawab, dia bulatkan dua jawapan. Ini bulat ini, dia bulat yang ini. Lepas dah bulat dua jawapan, dia tulis ni. Yang ini menyakitkan hati kita orang. Dia tulis apa? Dia buat anak mana tulis? Sila pilih salah satu. Oh, bertuah ni budak. Ini memang budak bertuah katanya. Memang akan panjang. Anak-anak, siapa yang buat macam ni, kami automatik akan salahkan serta-merta. Yang kedua, kita tengok jawapan bentuk soalan. Suaikan. Faham tak suaikan tu apa? Apa dia? Dia bariskan ataupun kita padankan. Baik. Yes, kedua-dua berbaris. Kita jawab sama-sama. Amanah. Sifat wajib bagi Allah ke bagi Rasul? Garis macam ni susah ke? Okay, yang kedua, qiyamu bi nafsihi Allah, tabligh Rasul, qudrah Allah, mukhalafatul hawadisi Allah. Tengok pelajar bertuah, pelajar ni buat macam mana? Ni pelajar bertuah namanya. Sakit hati Ustaz dengan budak ni. Memang Ustaz sakit hati. Dia buat macam mana Ustaz? Jawapan ni betul, tetapi kami tidak akan terima. Ni, dia buat macam ni. Buang hajar punya budak ni. Jawapan ni betul tak ni? Daripada sini kan? Turun, belok. Okey. Ni, naik di sini. Okey. Anak-anak kami takkan buat atau kami takkan cari harta karun ni, takkan. Dia buat macam cari harta karun yang pusing zigzag macam tu. Tak, no. Kami takkan buat. Kami takkan right. Walaupun jawapan tersebut betul. Satu lagi, ada pelajar yang tanya Ustaz, boleh tak kalau saya pakai pembaris yang ada gigi itu? Ada tak? Contoh pembaris yang ada gigi, yang bergerigi. Dia satu sebelah sini lurus. Ada? Ni dia pinjam sekejap. Pinjam. Ni dia contoh. Yang ini lurus, yang ini ada gigi. Boleh tak Ustaz saya garis pakai ini, nampak cantik sikit? Okay, jawab Ustaz dengan baik-baik. Kalau Ustaz yang write kertas, siapa yang buat pembaris gigi, Ustaz terima lah, tak apa Ustaz kesian. Tapi ada pemeriksa yang bila buat bergigi ni, dia pangkah. Dia disalahkan. Sebab apa? Tak ikut arahan yang mesti garis yang lurus. Habis Ustaz kalau saya buat macam mana? Kalau disalahkan, padan muka.
So better kita jangan buat. Okay, kakak terima kasih banyak. Okay, next yang seterusnya kita tengok. Contoh lagi, soalan lagi. Tanggapan lain pada jawapan betul, pangkah pada jawapan yang salah. Kita jawab sama-sama. Manusia mengetahui setiap perkara yang berlaku. Salah. Jahatlah. Hayat adalah sifat wajib bagi Allah. Betul. Jahlun bermaksud Allah maha bijaksana. Salah. Yaumul jaza artinya hari pembalasan. Betul. Yaumul jaza artinya hari pembalasan. Yang terakhir, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Musa. Salah. Nabi Musa kita apa? Taurat. Pandai. Yang pelajar bijaksana, ini pelajar kaum asam namanya. Geram ustaz budak ni. Dia buat macam mana dia tak boleh buat? Dia jawab. Tapi yang pelik bin ajaibnya, kenapa dia jawab macam ni? Ustaz pun tak faham. Orang kat sini kan ni, ruang sini, dia pergi jawab macam ni. Puang kacau ni budak. Ni pelajar kaum asam. Dia buat dekat mana? Satu dekat luar. Yang kedua, ada pelajar yang pergi buat kat sini pun ada tepi ni. Ada. Ustaz berfikirkan pelik lah kenapa ni mental problem Ustaz rasa ni. Ni pelajar ni mental problem. So tolong jangan buat. Ustaz, betul lah Ustaz dia buat pangkarai. Betul. Memang betul dibuat. Tapi dibuat dalam ruangan disediakan tak? Ikut arahan tak? Dia tak ikut arahan, maka kami kena salahkan. Okey, seterusnya bentuk soalan lagi. Tulis betul atau salah. Arahan kata apa? Tulis. Faham tak tulis? Kita jawab sama-sama. Semua makhluk akan mati. Okay, dah ada lagi yang menguap. Terima kasih. Kejap lagi ya, exercise. Okay, betul. Yang kedua, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Betul ke salah? Manusia mesti belajar untuk menjadi alim. Betul. Alim ni maksudnya mengetahui. Kita nak tahu, kita masih kena belajar. Takkan kau tiba-tiba kau jadi pandai. Pelik. Allah berdiri dengan bantuan orang lain. Salah. Kita wajib beriman dengan qada dan qadar. Okay, pandai. So macam ni je kena buat. Susah ke? Ni pelajar bertuah mental problem. Ya, pelajar mental problem. Agak-agak dia buat macam mana? Yes, pandai bang, betul. Dia pergi raih pangkah. Kenapa? Oh, kertas terbang. Tolong ambilkan. Oh, terbang abang punya, la ilaha illallah, punya jauh terbang. Okay. Orang suruh tulis betul salah, dia pergi raih pangkah. Ni contoh jawapan dia buat. Tak boleh. Siapa buat macam ni automatik salah, sebab tidak mengikut arahan. Ya, so kita tak nak jangan buat macam ni, tak boleh. Mesti kena ikut arahan. Okay, yang kedua, kita tengok lagi soalan yang berisi tempat kosong. Ni dia. Yang ini susah sikit. Okay, kita jawab sama-sama. Mustahil yaumul hisab mahsyar terpelihara kekuasaan. Al-Quran apa dia sehingga hari kiamat? Pandai terpelihara. Marah ya. Okay, tempat perhimpunan semua makhluk pada hari kebangkitan Allah, tempatnya apa? Pandai. Kau baca buku ke pagi tadi? Tak baca buku. Habis macam mana kau boleh jawab soalan depan? Dah belajar. Sebab itulah anak-anak saya nak bagi tahu soalan UPKK sebenarnya kami pernah buat. Kita pernah buat test tau, tak percaya. Memang kita tak percaya. Kita saja-saja je test. Contoh, Ustaz ambil seorang pelajar darjah 5 yang tak pernah belajar sekolah agama, tak pernah belajar UPKK. Ustaz ambil dia, Ustaz bagi paper periksa ni. Ustaz kata sila jawab sekarang. Dia boleh jawab walaupun dia tak belajar. Kalau kita belajar lagi lah kita boleh cemerlang. Terbang lagi kita saya. Allah sakit pinggang tu. Nanti dia. Sama. Okey, seterusnya kejadian siang dan malam bukti apa Allah? Yaumul hisab. Bukti kekuasaan. Kakak, aku tembak serabang gajah. Okey, saya tercakap ya tak ber. Ustaz tak kisah. Okey, kekuasaan Allah. Al-khianat ialah sifat apa bagi Rasul? Dan yang terakhir, yaumul hisab ialah hari perhitungan. Anak-anak, ini yang perlu kita buat. Pelajar yang ini juga pelajar mental problem. Ya. Kenapa Ustaz kata mental problem? Sebab pelajar ni bukan berlaku kepada pelajar yang tak bijak,
Tapi masalah ni, pelajar yang paling pandai yang buat ni, yang buat perangai ni. Kenapa Ustaz? Tengok ya, jawapan pertama ni buat. Al-Quran selamat sehingga hari kiamat. Jawapan tu betul. Ayat tu betul. Memang Al-Quran memang akan selamat sampai hari kiamat. Tapi soalan Ustaz, ada tak jawapan selamat dekat atas? So kalau tak ada, maka kami terpaksa salahkan. Dia beruang lagi. Tadi ya, sekejap lagi. Okey. Ni, yang ini yang disilap lagi ni tadi. Kejadian siang dan malam ialah bukti kehebatan Allah. Betul Ustaz? Memang Allah itu maha berkuasa, Allah maha hebat. Tapi jawapan tak ada. So kalau tak ada, tak boleh. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Kita pergi kepada Ani, gariskan jawapan. Alamak, nampak pula jawapan dia. Okey, gariskan jawapan. Faham tak gariskan jawapan? Okey, kitab diturunkan dengan perantaraan malaikat siapa? Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat bahasa apa? Ibrani. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Antaranya apa? Tabligh. Para Rasul menyampaikan apa kepada manusia? Segala pengakuan dan perbuatan Rasul adalah apa? As-Siddiq, pandai. Betul. Ni pelajar bertuah namanya. Agak-agak dia buat macam mana? Okay, ada yang kata bulatkan salah. Siapa yang bulatkan salah, siapa petakkan pun salah, siapa lorekkan pun salah. Dan pelajar ni tahu lorekkan? Dia lorek-lorekkan. Pelajar ni, dia cuba nak kenakan pemeriksa. Dia bijak, tapi kurang bijak lagi. Dia buat macam mana? Ni, dia buat macam ni. Dia garis tengah-tengah, dari sini sampai sini. So dia kata ke pemeriksa, pilih lah, ustaz nak yang ini ke ustaz ini? Banyak cantik muka kau, ustaz takkan pilih. Semua dia buat macam tu. Memang dia sengaja. Maka dia sengaja macam ni. Kami pun sengaja menyalahkan semasa. Senang kerja kita kan? Tak susah, betul tak? Baik. Okay, seterusnya. Ni dia ambil kau. Soalan kefahaman am. Soalan inilah soalan yang paling korang tak suka. Kenapa soalan ini tidak ada pilihan jawapan? Kita apa? Kita try. Tuliskan 2 nama kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Apa nama kitab yang Allah turunkan? 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. So macam ni dia kita tulis. Macam tu sahaja. Tapi pelajar ni, Ustaz yakin, pelajar yang nak kata belum tidaklah. Pelajar ni dia lemah jawi. Ataupun senang cerita dia tak tahu nak tulis jawi. Dia tak tahu nak bagi jawapan. Dia bagi jawapan apa? Ini jawapan Tuan Ajar namanya. Yang pertama dia bagi macam ni. HMM. Semua daripada atas sampai bawah. Aku kepala dia nanti kan. Kau nak apa? Ni manusia bertuah. Yang kedua, sakit juga hati Ustaz. Dia buat apa? Dia buat macam ni anak. Dia buat macam ni. Dia tulis, lain kali jangan bagi soalan susah. Titik. Anak-anak, kami pemeriksa kertas, bukan kami pembuat soalan. Dia bagi-bagi macam ni. Kita orang pula yang kata susahnya la ilaha illallah. Tapi kan dalam banyak-banyak jawapan yang paling menyakitkan hati Ustaz. Ni jawapan yang dia buat ni. Yang ini memang paling sakit hati. Ustaz balas pada apa dia tulis tu. Dia tulis apa? Dia tulis kat situ. Entah mana dari Al-Quran dia dapat, aku tak tahu. Dia tulis apa? Wahai pemeriksa, janganlah engkau menyusahkan anak muridmu. Sesungguhnya orang yang menyusahkan orang lain akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pula Ustaz terkudahi. Ustaz cakap, ya Allah. Ustaz geram. Ustaz balas balik. Tengkogak kau siapa yang ajar. Ya Rabbana subhanallah anak-anak. Kami dikata menyusahkannya, siap masuk api neraka belum pandai. Kurang asam betul. Tolong jangan buat. Tolong jangan buat. Okey, kemudian anak-anak, ini kisah benar yang Ustaz tak bohong. Ustaz ambil ini daripada soalan sebenar. Ini contoh coretan yang pernah korang menulis kepada kami. Ni contoh dia. Okey, tak nampak? Ustaz bacakan ni. Sabar Ustaz bacakan. Kepada guru yang tanda kertas saya, wahai cikgu yang cantik macam Mira Pilisa, tolonglah saya, bagi markah tinggi sikit pun tak apa. Saya ni takut kena marah dengan mak saya. Jadi tolonglah saya cikgu. Ingat, ini rahsia kita berdua je tau. Terima kasih banyak-banyak. Tengkogak kau. Itu yang perempuan. Yang lelaki dia kata apa? Kepada guru yang tanda kertas saya kalau lelaki, wahai cikgu yang handsome macam artis K-pop, tolonglah saya,
bagi markah tinggi sikit pun tak apa. Saya ni takut kena makan dengan mak saya. Jadi tolonglah saya cikgu, ini rahsia kita berdua je tahu. Terima kasih banyak. Oh, banyak cantik begitu. Ingat ya, kita tidak dibenarkan menulis sebarang surat kepada pemeriksa. Ini surat pertama. Surat yang kedua yang pernah saya jumpa, surat itu kelakor, sangat kelakor. Surat itu apa? Ditulis macam ni: Assalamualaikum, kehadapan pemeriksa yang saya sayangi, bla 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 bla. Nama saya bla 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 bla. Dia cerita, semalam bapak saya aksiden mati. Hari ni mak saya kritikal ke hospital. Adik saya seorang kat rumah tak ada siapa jaga. Silalah beri mata paling tinggi kepada saya. Semoga saya menjadi insan yang soleh-soleh. Banyak cantik muka kau. Ya. Anak-anak dengar ya, walaupun kisah tersebut kisah benar, memang betul semalam bapak dia meninggal aksiden, hari ni mak dia aksiden juga, kritikal dengan ayah dia sama-sama macam semalam tu. Kami takkan termakan dengan pujuk rayu tersebut. Bukan bermaksud oh kesiannya, oh sedihnya, tak apalah kita bagilah makan kesian, tak ada. Kami pemeriksa ada integriti, kami pemeriksa ada etika kami masing-masing. Kami takkan termakan pujuk rayu daripada orang. Ini kisah benar tau, tu tulisan gua tu. Di saya tulis sendiri apa? Mungkin ada banyak perkataan yang saya salah tulis, maafkan saya. Oh hebat anak-anak. Jangan buat. Jangan buat. Andai kata contoh, mana tahu kan tiba-tiba ya kena begitu. Andai kata contoh, kalau tiba-tiba Ustaz dapat raid, kan dia pula Ustaz dapat raid daripada ni, Sri Cahaya Umi Sekolah Quran. Siapa yang buat macam tu, aku cari sampai buat cacing. Ustaz minta izin dengan Ustazah. Ustaz kata, Ustazah kita cari pelajar ni dekat mana rumah dia, cari sampai jumpa, rembat dia dengan buntut. Rembat buntut itu dia terbang sampai ke langit. Betul Ustaz buat, Ustaz gerak. Sebab kami dah pesan jangan buat, tapi masih lagi ada pelajar yang buat. Baik, yang terakhir anak-anak tak boleh tak bukan rumusan pelajaran. Rumusan pelajaran adalah daripada darjah 3 sampai darjah 5 sahaja. Inilah pelajaran-pelajaran kita yang kita kena belajar. Ya, dia takkan tanya daripada darjah 1, darjah 2 dia tak tanya. Dia hanya tanya darjah 3 sampai darjah 5 sahaja. Ustaz yakin korang tahun depan ambil UPSRA kan? Betul tak? So, yang pelajaran UPSRA pun dia tak akan tanya. Dia hanya tanya darjah 3 sampai darjah 5 sahaja. Iya, darjah 3 darjah 5 je. 3, 4 dan 5. Okey, next sebelum kita masuk kepada bahasa Arab. Mengantuk? Mengantuk? Hai, mengantuk. Okey, bangun semua sekali. Bangun. Astagfirullahaladzim. Mengantuk kan? Okey. Yang lelaki pergi ke yang lelaki abang-abang kakak, ni abang-abang. Okey, yang lelaki cuba tali sebab ada kamera bahaya. Okey, tak apa. Tempat masing-masing masuk kursi dalam meja. Dah masuk kursi dalam meja dah. Dah. Okey, pandang kawan sebelah kiri kita. Pandang kawan sebelah kiri. Semua pandang sana. Kakak kiri sini. La ilaha illallah. Dah pandang dah. Dah pandang dah. Yang tu pandang sini. Yang kau pandang sana. Sana ada siapa? La ilaha illallah. Pak Cik ni. Yang sebelah sini pandang sini. Okey, dah pandang dah. Cakap dengan kawan sebelah kita. Cakap dengan ni, ikut Ustaz. Awak. Dengarlah ni. Ikut Ustaz. Dengarlah ni. Kita nak cakap ni. Awak jangan tidur tau. Awak jangan main tau. Kalau awak tidur dan kalau awak main, saya cocok hidung awak. Ingat? Oh, kau cakap aku ya pandang pula sana. Kita pandang sana pula. Pandang sana. Oh, kau cakap aku tadi. Awak pun sama tau. Awak jangan tidur. Awak jangan main. Kalau awak tidur dan kalau awak main, saya mencocok hidung awak. Kakak ni tak nak usah dengan hidung saya yang cucuk. Allahu Akbar. Okey, baik. Yang seterusnya, kakak kau terus sikit. Yang seterusnya, ikut Ustaz. Angkat tangan korang. Ni macam ni. Macam ni. Ini bukan motor. Ini bukan basikal. Bukan. Buat macam ni. Dah. Buat kakak. Buat.
di atas motor terima. Bukan gendong macam ni bukan. Ya macam ni dah. Ikut Ustaz. Char kway teow, roti canai. Okay, tengok. Masa yang roti canai pusingkan macam ni, biar terasa dekat bahagian pinggang. Ya, biar terasa sikit dekat bahagian pinggang. Okay, sama-sama. Char kway teow, roti canai. Jangan jadi macam kakak tu. Ustaz kata roti canai macam ni dia pun. Okay, mula. Abang fokus. Char kway teow, roti canai, char kway teow, roti canai, char kway teow. Roti canai, char kway teow, pizza, Kentucky Fried Chicken pizza. Pizza, Kentucky Fried Chicken pizza. Kentucky Fried Chicken pizza. Weh, penat weh. Ustaz yang penat tu. Okey, dah hilang kantor dah. Okey, silakan duduk. Kalau tak dijawab betul, tak terjawab. Okey, terima kasih. Kakak ni tanya ke Ustaz, macam mana kalau tiba-tiba dalam soalan objektif, tiba-tiba jawapan tu tak ada Ustaz jawapan dia? Ya, bila tak ada jawapan, jangan biarkan kosong. Jawab je mana-mana jawapan tak apa, sebab yang itu akan jadi soalan bonus. Tapi kebiasaan soalan takkan salah, jangan risau, sebab soalan telah melalui semakan untuk 3 kali semakan. Ya, cara pembuatan soalan. Contoh macam Ustaz buat soalan. Tapi Ustaz tak buat soalan, jangan risau. Contoh Ustaz buat soalan, tiba-tiba bila Ustaz buat soalan, Ustaz dah hantar kepada penyimak yang pertama. Bukan semak, penyimak. Tahu penyimak? Orang yang semak. Dia semak yang pertama, Ustaz dia dah semak. Dia akan hantar pula kepada yang kedua, hantar pula kepada yang ketiga. Kalau ada kesilapan, Ustaz akan betulkan balik dan semak lagi sekali sampailah soalan itu tak ada salah. Biasa macam itulah. Ya, baik, ada yang tanya Ustaz tadi. Yang sebelah-sebelah dia pernah bertanya kepada Ustaz, macam mana kalau tiba-tiba masa hari peperiksaan saya positif COVID? Allah, macam mana Ustaz? Macam mana? Jawab dekat rumah. Oh, banyak cantik muka kau bang. Tak boleh. Macam mana kakak? Datang juga. Dia betul Ustaz, takkan datang. Saya positif ni, mati ke kawan saya ni? Okay, Ustaz jawab. Tak boleh ubah tarikh lain. Ustaz jawab. Dengan ini adalah arahan daripada PPI, bahagian pemeriksaan Islam, di jakim-jakim besar macam ni. Siapa-siapa yang positif COVID tetap kena jawab periksa, tetap kena datang sekolah. Ustaz, saya positif ni Ustaz, saya datang mati ke kawan saya nanti semua? Tetap kena jawab. Jadi macam cara dia, dengar. Yang negatif jawab dalam dewan macam ni, macam biasa. Yang positif dia akan duduk di kelas yang lain, ataupun kita panggil sebagai ruang isolasi, ruang pengasingan. Dia jawab dekat sana seorang-seorang. Tetap kena jawab periksa. Nampak tak? Nampak macam simple kan, tapi sebenarnya tetap kena jawab. Yang kedua baru berlaku baru-baru ni. Ada seorang pelajar tiba-tiba ditakdirkan, contoh macam Ustaz tulis pakai tangan kanan, tiba-tiba tangan kanan patah, operation, ada besi pula dekat tangan ni. Habis takkan nak tulis juga tangan kanan Ustaz? Melampau. Macam mana? Takkan nak tulis pakai tangan kiri? Jahanam tulisan tu. Tak faham pemeriksa nanti. So macam mana? Pihak sekolah boleh membuat penyelesaian. Pihak sekolah boleh mengimport seorang pelajar dari Jahanam, baik lelaki atau perempuan, untuk menjadi tukang tulis. Yang kedua, boleh panggil 3 pelajar darjah 4 pun boleh. Kalau Ustaz darjah 6 tak nak, darjah 4 tak nak, siapa Ustaz? Pengawas lah yang akan tuliskan. Pengawas periksa yang akan tolong tuliskan. Ustaz pernah satu sekolah tu ada pelajar ni tiba-tiba patah tangan.
Tak ada orang nak tolong tuliskan, Ustaz tulis jawapan. Dia kata jawapan pertama, Ustaz yang pertama saya nak alif. Okey, Ustaz pun bulatkan alif. Ustaz yang kedua saya nak jawapan jim. Ustaz pun bulatkan jim. Ustaz silaplah Ustaz, saya nak tukarlah. Jawapan pertama jim, jawapan kedua alif. Oh, kau bully aku. Ustaz cakap, tak apa. Ustaz tetap kena buat. Ustaz tetap kena buat sebab itu adalah tugasan kami. Yang ketiga, Ustaz, macam mana kalau tiba-tiba masa hari tarikh periksa tu, saya tiba-tiba warden dimasukkan ke hospital? Macam mana? Jawab ke hospital. Yes, betul. Tetap kena jawab periksa. Kami pengawas, kami akan bawa soalan pergi hospital. Jawablah tu ke hospital. Betul, Ustaz tak bohong. Ya? Macam mana? Kan Ustaz dah cakap tadi, tangan dipatah kami pengawas yang perlu tuliskan. Apa lagi? Astaghfirullahaladzim, apa lagi? Ya, betul, Ustaz tak bohong. Dan yang ini anak-anak, kes yang ini dengan kes yang ini memang Ustaz takkan lupakan. Berlaku 2017. Sampai ke hari ini Ustaz masih ingat wajah dia. Sampai ke hari ini Ustaz masih ingat nama dia. Ini kenangan manis Ustaz dengan dia lah. Kenangan yang Ustaz takkan lupakan sampai bila. Dan Ustaz yakin ini adalah anak syurga. InsyaAllah Ustaz doakan dia. Baik, kenapa Ustaz cakap macam tu? Dengar baik-baik. Ustaz dapat satu surat daripada jabatan kata apa? Okey, ada seorang pelajar ni sakit dekat hospital. Ustaz kena jaga dekat hospital tu. Ustaz pun pergilah ke hospital. Hospital tak lain tak bukan HKL, Hospital Kuala Lumpur. Aku yang kau yang betul. Pelik. Ustaz kata tekak dia ada. Okey. Ya, bila Ustaz pergi jaga dekat HKL, Ustaz tengok surat tu, ditulis kat situ namanya ward onkologi. Ustaz pelik lah, ward onkologi ni binatang apa buatnya? Ustaz tak tahu. So bila sampai ke ward onkologi, Ustaz pun naiklah ke tingkat 4. Sampai tingkat 4, bila buka pintu lift tu baru nampak, oh, onkologi ni rupanya short form ataupun spesialis kepada pesakit kanser. Pesakit kanser. Yang Ustaz jaga tu adalah seorang pelajar perempuan yang dia kanser hati. Kanser hati. Dan rupanya pelajar ni dia bukan kanser stage 1, dia dah stage 4. Dia dah masuk pada stage yang ke-4. Maknanya memang paling bahaya dah. Dia tak tahu dia ada simptom tu, dia tak tahu dia ada kanser tu, dia tak rawat lagi. So bila Ustaz pergi tengok dia, Ustaz pun terkejut. Ustaz nak menangis dulu. Ustaz tahan. Sebab masa Ustaz sampai, Ustaz tengok penuh dengan wire. Dekat tangan kiri ada wire, tangan kanan ada wire, dekat hidung ada wire, dekat badan ada wire. Sebelum Ustaz bagi pelajar tu jawab periksa, Ustaz telefon jabatan dulu. Ustaz telefon, Ustaz marah ke jabatan. Ustaz tanyalah, tergamak korang ya, pelajar ni dah macam ni, keadaan dah teruk macam ni, korang nak suruh periksa, tak ada hati perut ke apa? Ustaz marah. Sekali jabatan tu, pegawai tu cakap, Ustaz, sebelum Ustaz marah-marah, saya jawab soalan Ustaz. Dekat tangan saya ni Ustaz ada surat yang telah ditandatangani. Mak ayah pelajar tadi dah sign surat, memang nak pelajar ni jawab periksa. So memang kami izinkanlah dia jawab periksa walaupun keadaan dia tengah kritikal macam tu, tak apalah. So Ustaz pun bagilah jawab periksa. Hari pertama Ustaz sampai, dia boleh duduk. Dia duduk kat tilam dia tarik meja makan dia, Ustaz letakkan soalan, dia pun jawab. Dia jawab macam biasa. Hari kedua, masa Ustaz sampai, pelajar dia bagi tahu Ustaz. Dia cakap, Ustaz, minta maaf, saya penatlah Ustaz, saya tak larat. Memang dia nak duduk tak boleh, penat. Muka dia pucat sangat-sangat. So Ustaz tanya dekat doktor, doktor macam mana doktor? Pelajar ni kata tak larat nak jawab periksa. Macam mana ya? Doktor kata, kita apa cikgu, saya bantu. Doktor tu pergi dekat belakang, dia naikkan tilam tu. Kan ada mesin tu kan yang kita pusing, tilam tu pun naik. Tilam tu pun terduduk sikit dah. So dia dapat duduk, dia pun boleh jawab periksa ni. Itu hari kedua. Hari ketiga Ustaz datang. Masa hari ketiga, Ustaz saya terkejut. Doktor cakap apa? Cikgu, minta maaf ya, pelajar ini kami telah tidurkan. Doktor terpaksa pengsankan. Sebab kesihatan dia semakin lama semakin merosot, semakin teruk. Jantung tak boleh nak baca, bacaan darah tak boleh nak baca, jadi makin teruk. Terpaksa lah doktor tidurkan. So masa dia tidur tu, Ustaz tengok jalan dia, Ustaz duduk je kat situ. Manalah tahu kan, tiba-tiba tengah tidur, doktor dia terbangun dia. Nah kakak kata periksa, sila jawab. Betul? Ustaz tak bohong, sampai tahap macam tu. Dan hari keempat bila Ustaz datang, yang ni beritik lah mata Ustaz. Ustaz sampai je, doktor pun beritahu, cikgu, Allah lebih sayangkan dia. Allah lebih sayangkan dia. Maksudnya apa? Dia dah meninggal. Sebab rupanya kanser tadi dekat hati, tapi dah merebak kepada paru-paru, dah merebak kepada jantung. Sebab tu dia makin teruk. Sebab tu saya kata tadi, walaupun tahap macam tu, ya, kami tetap menyuruh kamu supaya jawab periksa. Dan Ustaz pergi ke hospital. Lepas tu Ustaz jumpa dia, Ustaz pergi ke rumah, Ustaz melawat kubur dia dan sebagainya. Itulah kenangan manis Ustaz dengan dia, yang memang Ustaz takkan lupakan. Apa yang kita orang bincang, apa yang kita orang gelak-gelak dalam inilah,
Dalam wad, orang dekat dalam wad tengah tidur apa semua, kita jawab dia segelak-gelak. Yalah, Ustaz nak bagi dia happy, Ustaz tak nak bagi dia stres. Jadi Ustaz pun buatlah lawak kat situ, lawak tergulik lah, apalah sebagainya, dia pun gelak-gelak dia happy. Itulah kenangan manis Ustaz dengan dia. Jadi anak-anak, itulah contoh di antara perkara-perkara musibah yang mungkin berlaku kepada kita saat di mana korang menjawab peperiksaan nanti, insyaAllah. Ustazah, mohon bantuan edarkan soalan satu kepada anak-anak. Sejuk, Ustaz pun sejuk Ustazah. Menggigil aku dipotnya ke depan ni. Okey, baik anak-anak yang Ustaz sayang sekalian, kita pergi dahulu kepada bahasa Arab. Okey, pada depan tengok bahasa Arab. Okey, korang akan rehat pada pukul 10 ya. 10 baru kita rehat. Okey, baik, yang pertama ni tengok pelajaran bahasa Arab sama-sama anak-anak. Okey, As-Salisa Ar-Rabi Al-Khamisah ni apa Ustaz? Ini tak lain tak bukan, ini adalah tajuk bahasa Arab. Ayat tajuk-tajuk yang korang akan belajar di dalam bahasa Arab nanti ataupun korang punya pembelajaran UPKK, dan inilah juga yang akan ditanya di dalam peperiksaan. Baik, kita tengok yang pertama anak-anak. Tajuk buah-buahan. Banyak tak buah-buahan kena belajar? Banyak ke sikit? Banyak. Ustaz banyak, Ustaz buah-buahan nak kena hafal. Memang betul. Cuma Ustaz nak bagi tahu tahun ni, siapa-siapa yang buat jawapan ni buah apa Ustaz tunjuk? Rambutan. Okey, rambutan, siapa buat jawapan rambutanun? Betul. Siapa buat jawapan Abu Sya'run? Bapa kepada segala rambut. Pun betul. Ya, pun betul, jangan risau, takkan salah. Ya, dia takkan salah. Okey, kemudian sama juga dengan buah durian. Siapa yang pergi buat jawapan durianun? Pun betul. Siapa yang buat jawapan Abu Syaukatun? Pun betul, dia takkan salah. Sebab pusat, sebab orang Arab dia tak ada, tahu orang Arab, dia tak ada buah durian, tak ada buah rambutan. Dia orang tak ada. Negara dia orang negara panas anak-anak, memang tak ada buah durian dan buah rambutan. Ya, so negara kita je yang ada, alhamdulillah. Baik. Ustaz datang pada hari ini sebenarnya bukan berniat nak mengajar korang, tidak, tetapi saya cuma nak bagi tahu yang manakah yang akan masuk ke dalam peperiksaan. Baik, untuk kertas yang saya baru edarkan tadi, sila buka page. Ustaz sebut ni, tengok page bahasa Arab kat mana? Page berapa? Mana bahasa Arab tak? Ni, mana bahasa Arab? Okey, dah jumpa. 15. Dah ke 15? Okey, Ustaz akan bagi tahu terus ya, apakah yang akan masuk ke dalam peperiksaan kita. Mohon kepada anak-anak untuk take note betul-betul apa yang bakal Ustaz masukkan atau apa yang bakal Ustaz tekankan. Mana kalimah Ustaz sebut, dekat bawah tu ruang kotak kosong kan? Write pada ruang kosong tersebut dan hafal betul-betul pada kalimah-kalimah tersebut. Boleh? Boleh ke tak boleh? Page berapa tadi? 15. Page berapa? 15. Baik, kita pergi dahulu kepada yang pertama, tajuk buah-buahan. Anak-anak, buah yang pertama yang korang kena write, Ustaz sebut ya. Ustaz sebut write ke bawah tu. Jumpa tak kakak? Tak jumpa. 15. Ustaz kata 15. Tengok page bawah. Ni duduk dulu. 15. Ni 15. Bawah sini. Okay. Bawah ni. Okay, standby. Buah yang pertama, ni write ke dalam kotak ni. Dekat bawah tu kan ada contoh inabul. Bawah inabul tu kosong kan? Okey, korang write kat situ ya. Write kat situ. Sabar dah sebut ni. Sabar. Write apa? Oh, ni kotak kosong. Mana perkataan Ustaz sebut inabul? Write kat bawah ni. So yang itu kita kena hafal. Buah yang pertama. Ya, buah yang pertama inabul. Jumpa tak inaman? Buah yang kedua farawalatun. Jumpa? Buah yang ketiga tamrun. Jumpa? Yang keempat bitihun. Jumpa? Yang kelima rambutanan. Jumpa? Yang keenam durianan. Jumpa? Page sebelah. Page 16 atas sekali sambung.
Tinun. Ujung sekali. Tinun. Jumpa. Seterusnya zaitunun. Jumpa. Dan yang terakhir tufahun. Okey, buah-buah yang ini yang Ustaz sebutkan ini ada lebih kurang dalam 9 buah. 9 ini tolong hafal betul. Betul. Boleh ingat? Alright. Tajuk yang kedua, ya, selepas daripada tajuk buah-buahan, anak-anak, soalan Ustaz. Dekat tajuk buah-buahan nanti, dia pernah akan tanya, buah-buahan terbahagi kepada dua. Satu buah-buahan import dengan satu buah-buahan tempatan. So, kena pasti betul-betul manakah buah-buahan import, manakah buah-buahan tempatan. Okey, yang kedua, dapat tak kakak? Dapat. Abang dapat tak? Abang dapat tak? Dapat. Siapa yang tak dapat? Jujur, angkat tangan. Yang tak dapat, usah ulang balik. Itu kenapa tu tunjuk orang tu kenapa? Kakak tu tak dapat? Oh, okey. Kakak belakangnya. Bukan kakak. Kakak baru masuk tadi ya. Okey, tak apa. Nanti kakak tinggalkan dulu, nanti satu lagi lagi ya. Kita pergi kepada 16. Nenek. Okey. Yang ini. Okay, kita pergi ini, yang kedua. Okay, yang kedua kita tengok tajuk sayur-sayuran. Oh, tak nampak lah belakang. Subhanallah, siap bukan. Okay, wah, aku pun tak nampak. Lagi tunggu. Okay, anak-anak tak apa, Ustaz sebutkanlah. Untuk tajuk sayur-sayuran di hadapan, ayat yang pertama, Ustaz minta tolong kepada semua pelajar-pelajar, kepada semua anak-anak. Ustaz yakin sayur ini tidak ada kat dalam buku korang. Okay, salin sayur ni Ustaz tulis kat depan. Ustaz tulis kat whiteboard. Ya, Ustaz tulis dekat whiteboard. Ya. Okey, sayur yang pertama siapa yang depan boleh nampak terus salin. Siapa yang tak nampak sengaja yang tulis di hadapan apa yang saya tulis. Yang pertama, fasulia. Fasulia. Maksudnya ialah kacang. Kacang apa? Panjang, pandai. Yang kedua, karafsun. Kalau saya apa? Saderi. Tahu tak saderi? Tak tahu. Okay, saderi nanti bagi orang tanya dekat mak. Mak, saderi itu apa? Yang selalunya saderi ni orang masak sop. Ayat karafsun. Kalau mak titik fa tak nampak pula. Ni karafsun. Ya, karafsun. Ada dua. Tulis dekat dalam kertas yang ada. Sinilah kakak, tulis kat sini, tambahkan karafsun fasulia. Sini tak ilah rumah beda. Kecakik tadi kan. Tu dekat buku surat 16 kan bawah tu kan al-khadrawat. Boleh, tak kisah. Tapi lagi senang tulis kat kertas Ustaz dah bagi. Nanti dia hafal kat situ je. Ya, satu karafsun apa? Tak nampak. Okey, karafsun dengan fasulia. Minta maaf ya, tulisan Ustaz memang cantik. Apa faham lah tulisan aku tu. Cantik kan tulisan Ustaz kan? Mengalahkan doktor. Apa? Cepat. Kita habis tajuk sayur-sayur dengan haiwan. Baru kita beristirahat sekejap dan kita akan sambung sedikit bahasa Arab nanti insyaAllah. Dah? Dah belum? Okay, tambahkan sahaja di ruangan tajuk sayur-sayuran. Okay, ada yang tak tambah, ada yang tulis dekat kertas sendiri atau nota sendiri, tak kisah. Ayo mana-mana je, tak apa. Okay, abang ni dah tulis kat sini, sudah dapat tengok fokus kat sini, tandakan right dia. Alright, sudah ke? Cepat. Dah belum? Faster. Ya, karafsun. Bukan kasut. Saderi. Kau jangan repeat pergi benda lain. Okay, pandai kakak, bagus. Kakak maksudnya tu dekat atas tu kan. Ini kacang panjang. Ini saderi. Ya. Jangan jadi Ismail Sabri pula. Saderi ya. Kau jangan salah tulis. Mampus saja sama nanti. Okay, pandai bang. Terbaik. Dah. Alright. Abang Betul bagi kita tengok. Kenapa Ustaz tak nampak? Tak nampak ya? Sorry, kita apa? Tulis kawai buat tak nampak? Oh, okey. Tak apa, jauh sana, kita apa?
Okey, bantu-bantu kawan kita. Dah. Dah mengantuk. Alamak, aku mengantuk. Siaplah exercise lagi. Habislah kawan. Pengawas. Tahniah. Yang pengawas dulu sana soal lagi ya. Boleh ya pengawas sana soal. Alamak, habislah aku. Terus nak balik. Nanti kan dia nangis guling-guling. Apa gurau ni bang ya? Kita ke? Dah ke belum? Okey, seterusnya tengok dalam kertas masing-masing page 16. Okey, korupsi dengan fasulia korang dah. Okey, kita sambung pula pada sayur-sayuran page 16. Jumpa. Okey, raih pada fil-filan. Atas sekali, hujung sekali. Fil-filan. Jumpa. Ha? Bukan, itu filun gajah sayang. Ini fil-filun. Aku cekik kau nanti kan. Fil-filun. Ya, dah. Yang kedua, jazarun. Jumpa baris yang pertama, kedua hujung sekali. Nih, jazarun. Yang ketiga, bamiyatun. Bamiyatun. Bawah baris kedua, nombor 2. Jumpa bamiyatun. Sebut betul-betul tahu. Saya sebut bamiyatun. Dia sebutan yang kedua dalam buku ada disebut bamiyan. Ya, duduk sama. Jangan korang sebut macam satu buah sekolah ni korang ajar betul. Dia sebut macam ni bamiyatun. Itu. Dia sebut yang mencagut tu. Jangan ya. Ustaz tak ajar macam tu. Ustaz ajar bamiyatun. Kau jangan ajar macam mencagut. Yang keempat, tomatimun. Yang kelima, kurunbun. Jadi 4 sebutan, minta maaf 3 sebutan. Kurunbun, karnabun. Itu jumpa. La ilaha illallah. Yang apa? Ni. Okey, sudah? Ya. Tomatimun. Dah. Kurunbun. Ni. Okey, jadi murai dulu ni. Okey. Baik, next. Baqatisun. Kentang. Ni. Tengah-tengah. Jumpa tak baqatisun? Okey, yang seterusnya khardalun. Khardalun. Jumpa. Okey, nombor 4 daripada bawah. Yalah, betul, nombor 4 daripada bawah, betul. Kemudian Qur'an. Hujung sekali. Nombor 2 hujung sekali. Qur'an dan futr. Futr. Cendawan. Okey. Dah dapat? Dapat tak? Baik. Daripada tajuk sayur-sayuran ni, ada yang kita tak pangkahkan, pangkah pula. Ada yang kita tak raikan. So mana yang kita tak raikan, iaitu tak perlu dibaca. Raih, baca yang betul-betul pada yang dah diraih. Ustaz tahu kan soalan apa yang keluar? Tak boleh ke Ustaz terus bagi tahu soalan pertama, soalannya apa, soalan kedua, soalannya apa. Ustaz nak bagi tahu ni. Memang Ustaz tahu soalan apa yang keluar. Tapi kalau Ustaz bagi tahu macam tu, hari ni hari terakhir Ustaz mengajar. Hari ni hari terakhir Ustaz ceramah. Dan hari ini juga Ustaz akan dimasukkan ke penjara serta-merta. Sebab kami terikat dengan satu akta kerahsiaan. Kami tak boleh dedahkan soalan-soalan sebiji-sebiji. Kami hanya boleh bagi yang mana hin-hin ataupun yang mana akan kebarangkalian besar yang akan masuk. Sebab kalau Ustaz terus bagi macam tu, sekarang juga Ustaz akan masuk penjara. Itu je. Pernah berlaku sekitar 2018 Ustaz kalau saya ingat, yang mana ada sebuah negeri bocorkan soalan dan tiba-tiba kita kena repeat paper. Satu Malaysia semua kena repeat paper. Ustaz tak nak disebabkan Ustaz seorang bocorkan soalan, habis sekolah kita yang kena, habis satu Malaysia semua kena jawab paper lagi sekali. Nak ke? Contoh, orang dah kena jawab periksa 28 hari bulan, tiba-tiba minggu depan satu lagi, bulan Disember, jawab periksa semula, repeat paper balik sebab ada soalan bocor. Nak ke? Tak nak kan? Ustaz pun tak nak. So kita buat langkah selamat. Ustaz pun selamat, engkau pun selamat. Ustaz pun selamat, tak payah masuk penjara. Tak nak masuk penjara? Kau nak ke Ustaz masuk penjara? Nak ke? Okey. Baik, Ustazah kita lihat ke 10 betul ya? Betul. 10.
Okey, next tajuk yang berikut, haiwan. Sabar. Untuk haiwan, Ustaz sebut, korang bagi tahu Ustaz, korang jangan tanda dulu. Ustaz sebut je dulu. Ustaz, abangnya goyang meja. Nanti kena goyang. Okey, Ustaz nak tanya ini. Cuba jawab soalan Ustaz. Haiwan terbahagi kepada dua. Satu haiwan jinak, satu lagi haiwan buas atau liar. Okey, al-alifah jinak, al-muftarisah buas. Ustaz kenapa Ustaz tahu? Ustaz juga guru bahasa Arab. Ustaz paling pantang bila orang kata Ustaz bahasa Arab susah. Oh, geram aku. Memang Ustaz geram. Ya. Jadi anak-anak, soalan Ustaz, cuba jawab ini kejap. Ustaz sebut binatang ni, korang jawab. Ini liar ke ini jinak? Menguap lagi. Ya, korang tengok ini liar ke yang ini jinak? Okey, gajah. Siapa kata liar? Siapa kata jinak? Gajah ialah liar. Aku cekik kau nanti kan. Okey, lembu. Lembu jinak ke liar? Lembu jinak. Kerbau. Kerbau. Siapa kata liar? Salah. Ustaz, kerbau kan tanduknya kan tu, tajam macam tu. Kenapa Ustaz kata jinak? Kejap lagi Ustaz terangkan. Nanti Ustaz terangkan. Okey, bagus, jawapan kakak tu tepat sekali. Jawapan kakak bagi tu tadi memang tepat. Okey, soalan Ustaz yang seterusnya. Musang. Ular. Yang tak boleh, dia tak boleh jatuh. Dia masih kena kategori tu je, liar dan jinak sahaja. Okey, yang ini ramai yang salah. Rusa. Siapa kata liar? Siapa kata jinak? Rusa ialah binatang liar. Dia masih kategori liar. Yang ini juga ramai yang salah. Lebah. Siapa kata liar? Salah. Ustaz, lebah kenapa Ustaz kata salah? Sebab lebah adalah binatang jinak. Kenapa jinak? Jangan pandang pada sifat lebah tu sendiri. Lebah tu bagi sengat orang, rusa bagi tanduk orang. Jangan fikir itu. Kita kena fikir lebah ni dah ramai manusia yang membela. Sebab mereka nak dapat apa? Nak dapatkan madu lebah tadi. Sebab tu dah ramai yang bela. So ingat macam ni je, binatang yang dibela oleh manusia itulah binatang jinak. Binatang yang tidak dibela oleh manusia itulah binatang liar. Ustaz, rusa ada je orang bela, tapi rusa tak ramai yang bela. Kalau bandingkan kucing, ramai bela kucing, betul tak? Sama juga macam seorang murid Ustaz, dia kata, Ustaz, saya dekat rumah saya bela ular saya jinak. Memang itu ular kau seorang je bela. Kita orang semua tak bela ular. Kita tak bela ular. So ini contoh binatang-binatang tadi. Tolong take note betul-betul, jangan sampai tersilap. Baik anak-anak, Ustaz izinkan anak-anak berehat seketika waktu. Kita stop rehat sekejap. Lepas ni nanti kita akan masuk semula dalam dewan. Kita continue bahasa Arab dan juga pelajaran-pelajaran yang lain sampai habis. Boleh? Korang balik hari 5.30 petang kan? Hari ni kita balik 5.30. 5.30. La ilaha illallah. Yang kau nak balik awal-awal sangat kenapa? Ada kenduri, tak payah. Ni kenduri kita hari ni, kita kenduri di sini. Banyak cantik dulu. Okey, baik, insya-Allah. Ustaz izinkan semua sekali pelajar lelaki sahaja bangun dan terus keluar pergi berehat sekejap. Keluar terus. Wah, rehatlah. Nak terus lagi, kejap lagi terus. Siapa yang kita nas kabur berehat dulu. Okey. Yang perempuan boleh bangun. Jangan lari, jalan sahaja. Keluar.